Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan tuan-puan sekalian kita punya sesi tadabbur pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat berkumpul tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita meneruskan lagi perbincangan kita pada surah Al-Kahfi. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian pada hari ini insya-Allah kita sama-sama doakan supaya Allah permudahkan kefahaman kita. Allah permudahkan segala urusan pembelajaran kita tuan-tuan sekalian untuk memahami kalamnya seterusnya. Kalamnya yang kita tadabbur ni tuan-puan sekalian agar menjadi pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Okey baik, tuan-puan sekalian, saya pun dah lama pula mukadimah lupa. Patutnya tanya awal. Setakat ni suara saya clear semua kan? Tuan-puan sekalian ada dengar bunyi kipas tak? Cuba komen sikit. Sebab saya bersiaran daripada tempat yang jarang-jarang saya bersiaran. Mungkin kadang-kadang adalah kalau kita mungkin setahun sekali tu adalah saya bersiaran tempat ni. Kan setakat ni suara jelas ke? Lupa nak check awal tadi. Mukadimah panjang dah tapi baru nak check suara. Tuan-puan sekalian dengar ke suara saya? Jelas ke? Jelas. Jelas Okey, alhamdulillah. Okey baik, tuan-puan sekalian, saya tak nak panjangkan mukadimah. Kita pun dah terlewat mula tadi. Saya masuk pukul 9 dah tapi sebab saya tukar device daripada phone, tiba-tiba saya tengok phone tu pula mungkin bateri dia punya lifespan tak berapa nak lama, jadi saya tukar balik kepada laptop. Jadi ambil masa lebih kurang 3 minit tadi. Jadi tuan-puan sekalian, so saya tak berhajat nak panjangkan mukadimah lah. Kita terus pada perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-70. Okey, ayat yang ke-70 surah Al-Kahfi. Jadi tuan-puan sekalian boleh buka surah Al-Kahfi cari ayat 70 Surah Al-Kahfi ayat 70. Dia berada pada muka surat 301. Kalau tuan-puan sekalian ada mushaf, buka 301 cari ayat 70 Okey baik, tuan-puan sekalian, jom kita mulakan. Seperti biasa kita mulakan dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah dalam ayat yang ke-70 surah Al-Kahfi. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Terjemahan, ia menjawab, siapa ia ni? Ia ni merujuk kepada Khadir. Okay? Khadir menjawab, sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Okey baik. Jadi ayat yang ke-70 surah Al-Kahfi ni tuan-puan sekalian adalah sambungan cerita daripada kisah yang telah kita mulakan sebelum ini. Khususnya kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi iaitu kisah Nabi Musa dengan Khadir. Maka sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan bagaimana Nabi Musa AS bukan menawarkan. Dia buat proposal. Okay, dia buat proposal untuk nak mengikuti Khadir, berjalan menuntut ilmu bersama dengan Khadir. Lalu tuan-puan sekalian, masa proposal itu dinyatakan kepada Khadir, tuan-puan sekalian jangan lupa yang pernah kita bincangkan juga dalam kelas kita sebelum ini, Musa yang sedang buat proposal pada Khadir pada ketika ini, dia berada dalam keadaan tak sempat makan. Ataupun sekarang jangan lupa tentang fakta yang Nabi Musa ni dia adalah seseorang yang telah memutuskan untuk berpatah balik ke tempat yang dikatakan tertinggal makanan. Tapi on the way nak patah balik tu, sebab terlalu lapar, nakkan makanan itu, on the way yang patah balik, nak pergi tempat tinggal makanan, ditakdirkan oleh Allah dan berjumpa dengan Khadir. Maksudnya Nabi Musa tak sempat nak jamah makan, tak sempat nak tengok makanan yang tertinggal tu, tak sempat nak tengok tuan-puan sekalian, memang tak sempat jumpa makanan.
Terus berlakunya deal di antara Musa dengan Khadir untuk dia nak pergi belajar. Okey, nak pergi belajar. Dan adalah tu puan sekalian ayat terakhir kita bincang pada last class sebelum ini, pada bulan lepas, iaitu cerita berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabiran. So sebab sebelum tu, ayat sebelum tu tuan-puan sekalian ada disebutkan oleh Khadir, lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat 67. Iaitu Khadir bagi tahu dekat Musa, kau ni mungkin aku nampak tak boleh nak bersabar dengan aku ni. Kan aku nampak kau ni tidak mampu nak bersabar dengan aku. Saya dah bincang tuan-puan sekalian panjang lebar berkenaan dengan maksud lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan bermaksud Khadir nak katakan Musa ni tak sabar. Tapi Khadir nak bagi tahu yang Musa ni mungkin tak boleh nak mencapai kesabaran KPI yang ditetapkan oleh Khadir. Jadi mungkinlah katakan skor yang Khadir letakkan untuk nak katakan Musa ni sabar, dia letak KPI yang tinggi. Mungkin 85% kesabaran ada, maka aku consider kau sabar. Tapi aku rasa kau sabar tu ada. Tapi mungkin tak boleh capai 85% yang aku harapkan untuk kamu datangkan kepada aku, wahai Musa. Jadi sebab itu ayat terakhir kita punya sebelum ini, Nabi Musa bagi tahu, insya-Allah sabiran. InsyaAllah kamu akan dapati aku ni orang yang sabar, wahai Khadir. Lalu tuan-puan sekalian, ayat 70 yang baru kita baca sebentar tadi tuan-puan sekalian, disebutkan berkenaan dengan, okey, sebab kau nak ikut sangat aku ni, kau betul-betul nak pergi belajar, maka Khadir pun letakkan syarat. Apakah syarat dia tuan-puan sekalian? Fa ini taba'tani, maka jika engkau nak mengikutku, fala tas'alni an syai'in. Jangan kamu tanya satu soalan pun kepadaku. La dekat sini maksudnya adalah la nahiyah. La nahiyah bermaksud la jangan. Sebab la boleh bermaksud tidak. La nafi. Dia menafikan. La juga boleh bermaksud nahiyah. Nahiyah bermaksud jangan. Jadi la dekat sini adalah la nahiyah. Dia melarang. Dia kata jangan tas'alni. Tanya kepada aku an syai'in. Tentang apa-apa pun. Tak boleh tanya soalan. Sebab kau ni ikut sangat kan? Maka syarat yang aku letakkan adalah la tas'alni an syai'in, tak boleh tanya soalan, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehinggalah aku mendatangkan perihal ataupun cerita berkenaan dengan perkara itu kepadamu. Maksudnya Khadir bukan sekadar bagi tahu tak boleh tanya, tapi Khadir dah bagi jaminan dari kat Nabi Musa AS, kau tak tanya pun tak perlu bimbang, sebab apa, nanti aku akan explain benda tu kat kamu. Sebab ada orang yang macam bila baca ayat 70 ini, dia macam nak mengatakan yang Khadir ni seolah-olah guru yang pengecut. Guru yang tak berani nak berhadapan dengan student yang mungkin lebih cerdik daripada dia. Jadi ramai orang yang buat kesimpulan yang liar yang mendatangkan satu bad impression kepada Khadir. Dia macam, oh boleh pula Tok Guru tu kata jangan tanya soalan. Dia macam kalau biasa kalau Tok Guru sekarang ni bila macam mengelak soalan daripada anak murid, mungkin barangkali dia sedar tentang dia mungkin tak tahu semua benda. Dan mungkin barangkali dia takut kalau dilihat oleh orang yang sedang melihat dia tak boleh nak jawab soalan itu, dia takut reputasinya jatuh. Maka itu tuan-puan sekalian, kadang-kadang sebab itulah ada orang baca ayat 70 ini, dia mengatakan, Khadir ni pun type macam guru-guru zaman sekarang lah, belajar tak banyak mana, tiba-tiba tak boleh nak jawab soalan, dia jadi pengecut, dia pun suruh anak murid dia, bagi tahu ke anak murid dia, jangan tanya soalan. Jadi macam dia mematikan discussion, mematikan perbincangan, mematikan persoalan daripada anak murid. Tapi tuan-puan sekalian, Khadir tidak seperti apa yang diberitahu ataupun yang dikonkludkan oleh orang-orang yang tak cermat sebegini. Iaitu Khadir disebutkan oleh Allah dalam ayat 70, dia kata jangan tanya soalan, sebab apa? Nanti aku akan explain. Maksudnya dalam perjalanan yang Khadir nak bawa Musa saat lagi ni, Khadir dah expect dah akan ada persoalan yang timbul dalam kepala Nabi Musa AS. Dan pastinya Musa akan bertanya kepada Khadir persoalan itu. Jadi Khadir dah expect dah akan ada soalan. Tapi awal-awal lagi Khadir bagi tahu, segala persoalan yang timbul di benak fikiran kamu, wahai Musa, aku nak kau tahan dulu persoalan itu, jangan tanya sebarang persoalan, sebab nanti uhditha, aku akan explain benda tu kat kamu. Jadi berbezalah tuan-puan sekalian. Ada orang-orang yang ataupun guru-guru yang mungkin melarang orang bertanya soalan sebab dia nak cerita benda yang dia tahu je. Kan? Benda yang dia tahu je sebab dia yakin macam dia akan dilihat sangat berkredibiliti mengajar bila mana dia boleh cerita benda yang dia tahu. Baguslah. Tapi tuan-puan sekalian, bila persoalan tu dia elak setengah-setengah guru tu sebab tak nak takut reputasinya jatuh. Tapi Khadir bagi tahu, persoalan yang tu aku dah boleh jangka dah apa soalan yang akan timbul, tapi aku kata siap-siap,
Bukan aku tak akan cerita, bukan aku tak nak jawab soalan, aku akan explain. Maksudnya benda yang bakal ditanya oleh Musa AS itu sudah sedia maklum dan sudah sedia kala diketahui oleh Khadir. Jadi bukanlah dia seseorang yang macam mengelak persoalan. Okey? Jadi ini kualiti yang ditunjukkanlah oleh Khadir kepada Nabi Musa dan kepada kita semua. Jadi tuan-puan sekalian, ini kalau saya pergi ke sektor-sektor kerajaan yang jemput saya untuk tadabbur surah Al-Kahfi, saya akan bawa dalam perspektif pentingnya tuan-puan sekalian, kalau kita ni bila mana berhadapan dengan seseorang, kita kena jadi orang yang sangat, orang kata istilahnya adalah empathy. Tahu tak empathy? Kadang-kadang contohlah, tak kira lah pengajar ke ataupun komunikasi kita dengan seseorang ke tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita terlalu memaksa untuk orang terima apa yang kita nak sampaikan. Faham tak? So kita ada sesuatu benda dekat dalam kepala dan kita want to deliver that things kepada orang. Kadang-kadang kita terlalu mendesak orang untuk terima apa yang kita tahu, apa yang kita nak sampaikan. Sedangkan sepatutnya kadang-kadang kita kena menjadi seseorang yang bertindak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam setengah kelompok ataupun setengah komuniti. Kan? Jadi untuk benda ni berlaku tuan-puan sekalian, pentingnya untuk kita turun ke grassroots ataupun turun ke pihak ke peringkat bawahan untuk mengetahui apakah dilema-dilema yang ada dekat dalam orang sekeliling kita. So that bila mana kita bercakap pada kita tuan-puan sekalian, kita bukan sekadar bagi tahu apa yang kita tahu. Tapi kita juga sudah mengambil kira apakah dilema-dilema yang ada dekat dalam komuniti kita. Jadi benda tu akan lebih orang kata apa, lebih dihargai berbanding dengan sekadar kita bagi tahu apa yang kita tahu je. So dia akan lebih orang appreciate sebab kita bagi tahu apa yang kita tahu, plus kita sedang menjawab persoalan-persoalan yang sedang menjadi dilema dalam kalangan masyarakat setempat. Maka Khadir tunjukkan dia adalah seorang guru yang bukan sekadar nak mengajarkan sesuatu yang dia tahu, tetapi dia adalah seorang guru yang sudah membaca apakah mungkin anak murid akan tanya kalau aku ajar benda ni. Apakah mungkin persoalan yang akan timbul kalau benda ni berlaku. Jadi dia adalah seorang guru yang futuristik. Dia tahu apakah mungkin persoalan-persoalan yang bermain di fikiran orang-orang yang sedang mendengar apa yang dia ajarkan. Ini adalah satu benda yang orang kata apa tuan-puan sekalian, yang hilang dalam kalangan guru. Kadang-kadang dia tak suka nak upgrade dia punya knowledge, maka dia stagnan kepada satu peringkat ilmu yang dia sudah capai. So dia tahu benda tu, dia rasa dia macam dia rasa selesa benda tu, orang pun acknowledge pengetahuan dia tentang benda tu, dia stagnan kat situ. Dia pun sampaikan benda yang dia tahu. Tapi dia tak nak cabar diri dia untuk mendatangkan persoalan-persoalan semasa yang mungkin barangkali kalau dia layan persoalan itu, kalau dia betul-betul go deep into that question, dia boleh develop dia punya knowledge to the higher level. Dia boleh mematangkan ilmu dia. Sebab itu kalau tuan-puan sekalian ada kesempatan, kalau pernah join saya punya kuliah-kuliah yang bersifat fizikal, saya suka lepas habis sesi kelas tu tuan-puan sekalian, orang datang jumpa saya, bertanya soalan. Hatta kalau tuan-puan sekalian tengok kuliah fizikal saya yang dihadiri kadang-kadang dalam 200 lebih, 300 lebih, saya akan membiasakan diri saya, lepas habis saya berceramah dekat dalam seminar tu, saya akan duduk dekat depan sekejap sebelum saya pergi berehat untuk nak minum petang ke, ataupun minum pagi sekejap, break sekejap tu, kan ada minum kan. Contoh kalau kita start kuliah daripada pukul 8.30 sampai pukul 10. So pukul 10 tu akan ada tea break, akan ada waktu rehat. Kalau saya berceramah ataupun saya berseminar. Biasanya saya takkan lepas habis tu terus pergi ke tempat makan untuk nak pergi tea break. Saya akan selalu duduk kat depan tu sekejap, tuan-puan sekalian, supaya saya tahu dah, mungkin akan ada 2-3 orang yang akan datang bertanya soalan tentang sesi yang saya dah handle, 8.30 sampai pukul 10 tadi. Dan you know what, tuan-puan sekalian, saya akan suka sesi itu sebab apa? Sebab persoalan-persoalan itu akan cover benda-benda yang mungkin saya terlepas pandang untuk saya nak cerita. Saya rasa bila saya dah prepare slide, saya dah prepare saya punya pembacaan tu nak deliver, so orang mungkin barangkali, dia nak dengar je apa yang saya cakap. Saya dah deliver apa yang saya dah study, saya dah deliver apa yang saya dah slidekan tuan-puan sekalian. Tetapi, persoalan-persoalan yang timbul daripada kalangan audiens dan partisipan ketika itu tuan-puan sekalian, dia akan macam, aku terlepas pandang lah benda ni. So ada persoalan-persoalan yang mungkin saya dengar pada ketika itu, saya tahu, ini dilema dia sebenarnya, sebab tu dia berminat sangat ada program ni. Nampak tak? So sebab tu tuan-puan sekalian, satu kita kena menjadi orang yang kalau boleh cuba membaca situasi. Cuba fikir unjuran ke depan bila kita mengajarkan sesuatu kepada orang. Jangan kita stagnan dan selesa dengan kita punya ilmu sedia dia. Kan? Cuba baca. So Khadir ni kelebihan dia berbeza dengan kita lah. Tuan-puan sekalian, sebab Allah sebut dalam ayat sebelum ini, dia adalah seorang hamba Allah yang telah Allah berikan rahmat kepada dia. Maksudnya dia individu yang berbeza. Allah bagi kelebihan kepada Khadir ini tuan-puan sekalian. Allah kata dia ada ilmu laduni. Ilmu laduni ni apa?
ilmu yang seolah-olah kita katakan bahasa ringkasnya adalah dia boleh membaca masa depan. Dia boleh tahu benda yang bersifat future, masa depan tu puan sekalian. Kita tak ada ilmu tu. Kita ramal bolehlah, tapi Khadir, dia dapat ilmu yang boleh tahu benda yang akan confirm berlaku pada masa depan. Itu adalah perbezaan di antara kita dengan Khadir lah. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, nak ambil semangat ini, kita mungkin barangkali boleh cuba membaca situasi. Jangan jadi seorang yang mengajar tapi malas untuk nak be empathetic dengan apa yang pendengar-pendengar kita nak tahu. So, kita akan lebih mudah disukai bila mana kita bercakap sesuatu bukan ikut based on apa yang kita nak sampaikan, tapi kita sedang menjawab sedikit demi sedikit apakah dilema dan persoalan yang ada dekat dalam fikiran orang-orang yang suka mendengar apa yang kita bicarakan. Tuan-puan sekalian. Boleh? Okay. Jadi tuan-puan sekalian, sebab itulah. Sebab itu, kalau kebetulan, di UKM ada study, ada satu kajian tesis berkenaan dengan macam mana metodologi pendakwa-pendakwa di Malaysia yang dikatakan pendakwa selebriti. Antara yang saya tengok itu ada orang kaji berkenaan dengan Ustaz Azhar Idrus. Orang kaji tentang Ustaz Azhar Idrus punya metodologi dakwah. Tahu tak kenapa? Saya tengok dalam dia punya tesis itu tu posnya, kenapa dia kaji tentang Ustaz Azhar Idrus. Dia kata soalan yang dibangkitkan adalah kenapa Ustaz Azhar ni sangat mudah, orang suka sangat dengar dia. Saya rasa tuan-puan sekalian pun ada yang kat sini yang memang suka mendengar kuliah-kuliah Ustaz Azhar Idrus. Kan? Rupanya salah satu benda yang di-highlightkan dalam tesis tersebut, tuan-puan sekalian, kenapa Ustaz Azhar Idrus sangat disukai? Sebab dia adalah asatizah, figura ustaz yang menyampaikan topik-topik berkaitan dengan fiqah. So dia banyak dilihat, dia sangat dominan bercerita berkenaan dengan isu-isu fiqah. Jadi isu fiqah ni tuan-puan sekalian, mana-mana asatizah yang mengajarkan fiqah, yang mengajarkan usul fiqah, pastinya akan lebih mudah disukai berbanding ustaz-ustaz yang mengajar sektor lain. Kenapa saya katakan sedemikian? Sebab apa? Sebab isu-isu fiqah adalah isu evergreen kepada seluruh orang Islam. Dan termasuk orang bukan Islam. Benda tu menjadi sentiasa persoalan-persoalan yang berada di fikiran kita, tuan-puan sekalian, tentang isu jamak qasar lah, tentang isu boleh tak boleh lah, apa hukum ni lah, tuan-puan sekalian. Jadi banyak persoalan itu dalam kepala kita. Jadi Ustaz Azhar pula hadir menawarkan jawapan. Jadi betul tak tuan-puan sekalian, bila mana ada orang yang hadir kepada kita, yang memberikan jawapan kepada persoalan dan dilema kita lebih suka untuk berdamping dengan dia. Samalah dengan Khadir. Sebab tu tuan-puan sekalian, Khadir dah bagi tahu dah kepada Nabi Musa, kau jangan tanya soalan sebab nanti aku akan explain benda tu kat kamu. Maksudnya Khadir adalah seseorang yang sudah menunjukkan dia seorang guru yang prepare dan ready. Aku dah tahu dah mungkin apakah persoalan yang akan didatangkan oleh kamu bila berjalan bersama-sama dengan aku untuk ilmu Ustaz lagi. So point saya nak sampaikan tuan-puan sekalian adalah seorang pengajar, seorang communicator, seorang yang berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, penting untuk ada empathetic punya feelings ataupun empathetic punya value lah dalam diri kita, tuan-puan sekalian. Jangan cakap tu macam nak cakap ikut dan kita je, tapi kita kena try to solve people punya dilema. Okay, people punya dilema. Itu tadabbur untuk ayat yang ke-70. Okay, so from now on tuan-puan sekalian jangan terjerat dengan setengah-setengah orang yang mentadabbur ataupun reflect ayat 70 ni dengan liar punya refleksi. Dia kata Khadir ini adalah guru yang melarikan diri daripada persoalan anak murid ataupun takut dengan soalan. Salah sama sekali. Dia menunjukkan kualiti yang lagi power dalam ayat 70 ini, iaitu dia adalah seorang guru yang sudah membaca apa orang kata mana, jangkaan-jangkaan daripada anak murid pada masa akan datang. Apa yang akan mungkin ditanya oleh anak murid. So dia dah ready to that things. So itu yang menjadikan Khadir seorang guru yang sangat berkaliber dalam situasi Musa dengan Khadir ini. Seterusnya tuan-puan sekalian, ayat 71. Maka ayat 71 ni tuan-puan sekalian kita boleh consider bermulalah perjalanan Nabi Musa dengan Khadir. So kita baca ayat 71. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Okay, saya bacakan terjemahan dulu. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perkara yang besar ataupun sesuatu perkara yang
mungkar. Dikatakan kat sini mungkar lah, tapi imra. Tak apa, nanti saya akan ceritakan tentang tadabbur kalimah imra. Okey, so ayat 71 dah mula dah berjalan. Maksudnya dalam arti kata ayat 70 ni tuan-puan sekalian, bila Khadir letak syarat, tak ada pula ayat 71 tu Allah sebutkan yang Musa macam seolah-olah sedang tawar-menawar lagi. Tak ada pula dikhabarkan macam Musa kata, takkan tak boleh tanya soalan, tak ada. Allah tak rakamkan babak itu dan tak ada pun diceritakan babak itu. So dikatakan oleh para mufassir tuan-puan sekalian, bila tak ada babak itu, fahamlah kita Musa setuju untuk tidak bertanya soalan. Musa bersetuju untuk tidak bertanya soalan. Just imagine tuan-puan sekalian, mula-mula Khadir bagi tahu kau tak akan boleh sabar dengan aku ni. So apakah benda yang akan menguji sabar Musa tu diletakkan dekat ayat last sekali sebelum mula perjalanan. Iaitu ayat 70. Ayat 71 dah berjalan dah. Kan? 71 ingat tuan-puan sekalian, 71 dah jalan dah. 71 tak dirakamkan tuan-puan sekalian, Musa sedang bagin, merayu dekat guru dia, tak kalau tak boleh tanya tak boleh tanya soalan, bagilah 1-2 kali peluang untuk tanya soalan. Tak ada. So ayat 70 terus 71 dah berjalan. So fahamlah kita bila tak ada ayat 71 yang tak ada ayat yang in between 70 dan 71 sekarang yang kita baca ni, kalau tak ada ayat tengah tu yang cerita pasal Musa sedang bagin, maksudnya Musa bersetuju dengan perkara itu. Okay? Maksudnya Musa dah tahu dah consequences dia. Inilah yang dimaksudkan oleh Khadir, aku tak boleh sabar sebab nanti antara ujiannya adalah tak boleh tanya satu pun soalan. So aku kena sabar menanti jawapan daripada guruku sebab guruku kata dia akan cerita bila tiba masa. Bila tiba masa. Okey. So tu sekali 71 dah berjalan. Dah berjalan. So maksudnya dah dipersetujui lah. Okey. So boleh berjalan. Cuma menariknya kalau tuan-puan sekalian tengok ayat 71 ni, perkataan berjalan digunakan tuan-puan sekalian dalam sebutan intalaqa. Cuba tengok ayat 71 tu, perkataan fantalaqa, betul? So digunakan perkataan talaqa, intalaqa. Itu tuan-puan sekalian. Jadi kalau tuan-puan sekalian tengok, intalaqa ni kalau ikutkan di sudut bahasa, dia datang daripada kalimah talaq. Daripada kalimah talaq. Dan tuan-puan sekalian, kalimah talak ni tuan-puan sekalian, kita semua tahulah talak ini bermaksud cerai. Kalimah talak ini bermaksud cerai. Jadi kalau kita nak katakan fantalaqa ini semata-mata berjalanlah kedua-duanya, betul. Itu juga dari sudut bahasanya betul. Tetapi fantalaqa tak boleh dinafikan, dia ada kaitan dengan kalimah talak. Di kalimah talak, tuan-puan sekalian. Dan kalau ikutkan dalam Quran, perkataan intalaqa ni tuan-puan sekalian, talaqa ru'wa dia, tapi intalaqa yang menjadikan dia bermaksud berjalan. Okay? So kalau tuan-puan sekalian tengok dalam Quran, perkataan intalaqa ni dia tak berapa nak banyak kali digunakan. Dia tak berapa nak banyak kali digunakan. So, kalimah talak banyak, tapi intalaqa tak berapa banyak. Disebutkan dalam Quran sebanyak 9 kali sahaja. Tapi apa yang saya nak sampaikan tuan-puan sekalian, tadi saya dah sebut talak itu maksudnya cerai, tapi intalaqa itu berjalan. So dalam bahasa Arab, ada je perkataan lain yang sesuai untuk nak digantikan supaya perkataan itu nampak jelas maksudnya jalan. Boleh je perkataan safar, safara juga bermaksud jalan. Sya'a, yamshi juga bermaksud berjalan. Kenapa diguna perkataan fantalaqa? Itu sekarang yang kita nak bincangkan. Okey. Kalau tuan-puan sekalian tengok intalaqa, ada satu lagi ayat dalam Al-Quran, iaitu perkataan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 13. Tuan-puan sekalian boleh catat ayat ni. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-13, Allah juga menggunakan perkataan intalaqa ni. Iaitu Allah sebut, surah Asy-Syu'ara ayat 13, وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Dan akan sempit pula dadaku, ini Nabi Musa pun sebut. Maksudnya Nabi Musa juga tuan-puan sekalian mencerita. Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku, oleh itu utuskanlah perintahmu kepada Harun supaya ia membantuku. So wala yantaliqu lisani, tuan-puan sekalian, yantaliqu di dalam ayat ini tidak bermaksud berjalan. Tapi yantaliqu dekat sini bermaksud tidak berkata-kata. Tidak boleh bercakap. Maksudnya tidak fasih berbicara. Jadi ada 3 makna dekat sini. Tuan-puan sekalian. 1, talaq, cerai. Intalaqa, pergi, berjalan. Dan intalaqa, Asy-Syu'ara 13 bermaksud tak boleh fasih dalam berkata-kata. Ataupun yang taliqu ni maksudnya fasih dalam berkata-kata. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang kita nak temukan daripada 3 perkataan ini, sedangkan ada perkataan yang lebih jelas maksudnya berjalan, yang ni poin saya nak sampaikan. Iaitu,
kalau kita nak kaitkan berjalan dengan talak, tuan-puan sekalian, proses talak ini dia tidak berlaku dengan segera, betul? Contohlah, kalau seorang suami melafazkan talak kepada isterinya, adakah talak itu terus serta-merta jatuh? Tak. Bila dilafazkan talak, tuan-puan sekalian, perlunya ada pengesahan daripada pihak mahkamah. Kan? Perlu dinilai kenapa faktor nak talak tu. Bahkan, kalau betul-betul suami tu, masa tu memaksudkan betul nak talakkan isterinya, dia tak terus jatuh serta-merta talak. Dia ada iddah dia. So, tamat iddah tu barulah jatuh talak, tuan-puan sekalian. Kan? Maksudnya bila dalam iddah tu tak ada rujuk, tak ada pula suluh, tidak ada berdamai, tuan-puan sekalian, maka baru jatuh talak. Maksudnya, talak dekat sini, dia ada falsafah, tidak berlaku secara cepat, dan dia berlaku dengan ada peringkat-peringkat dan proses, dan akan ambil masa yang agak panjang. Ya, akan ambil masa yang agak panjang. So, kalau kita nak kaitkan perjalanan dengan talak tu tadi, dengan ada falsafah yang disebutkan seperti tadi, maksudnya Nabi Musa ni bukan berjalan dengan Khadir, satu bukan berjalan dekat dalam tempat yang singkat-singkat punya perjalanan. Tapi dia berjalan dengan sangat panjang. Itu juga daripada kalimah intalaqa kaitan dengan talak, sebab dia ada proses, dan proses itu tidak sekejap, ada iddah yang agak panjang lamanya, tuan-puan sekalian, 3 kali suci dan sebagainya. Maka perjalanan Musa dengan Khadir ini bukan perjalanan yang singkat. Tapi fantalaqa bermaksud perjalanan yang jauh, prosesnya panjang, perjalanannya pun panjang. Puaskan itu satu, kalimah talak. Yang kedua, tuan-puan sekalian, dalam proses talak, dia tidak berlaku kalau tidak adanya perbualan ataupun perbincangan. Sebab itu, mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, tuan-puan sekalian, akan berlaku perbincangan. Kenapa nak cerai? So, dia akan ceritakan sebab-sebab kenapa nak talak tu. Dia tidak berlaku dalam bentuk, saya nak ceraikan. Tak boleh. Dia kena ada proses perbincangan dua hala. Barulah akan, kalau tuan-puan sekalian, hatta kalau dah jatuh dah dilafazkan talak, akan ada pula sesi kaunseling dulu. Betul ke jalan ini yang jalan terbaik untuk nak diputuskan dalam proses perkahwinan ini? Adakah talak? Maksudnya ada perbincangan. Maksud itu adalah falsafah kedua tentang perkataan talak. Jarang talak itu berlaku tanpa ada perbincangan. Mesti ada perbincangan punya. So mesti ada perbincangan. Kalau ikut proses ataupun dia punya orang kata flow yang sepatutnya akan ada sebelum talak itu ada suluh, ada proses perdamaian, ada kaunseling. Itu adalah kerja pejabat agama. Tuan-puan sekalian, memang ada proses itu. Dia takkan menggalakkan kau cerai. Kau nak cerai ke? Cerai je lah. Tak ada. Dia akan cuba untuk mendamaikan kembali dua orang yang sedang bertelingkah sehingga mengakibatkan talak. Maka ada proses perbincangan. Ada proses perbualan. Jadi fahamlah kita Nabi Musa AS dengan Khadir pergi berjalan. Tadi bukan perjalanan yang singkat. Talaqah proses panjang. Jadi perjalanan dia panjang. Prosesnya pun panjang. Jadi tuan-puan sekalian, yang kedua, falsafah kedua daripada perkataan intalaqa yang bermaksud berjalan itu, perjalanan itu tidak berlaku dalam bentuk kosong. Masing-masing awkward je, masing-masing diam je. Khadir pun diam, Musa pun diam. Tak. Disebutkan fantalaqa dekat sini bertujuan nak bagi tahu sepanjang perjalanan yang begitu panjang prosesnya, jauh jaraknya ini, Nabi Musa menghabiskan masa perjalanan itu dengan berbual di antara Musa dengan Khadir. Maksudnya perjalanan itu tidak berlaku dalam bentuk diam je, tuan-puan sekalian. Ada je perbualan-perbualan dan perbincangan-perbincangan yang berlaku di antara Khadir dengan Musa. Ada perjalanan yang penuh dengan perbincangan-perbincangan yang fruitful. Fruitful discussion orang kata. Sebab itu tuan-puan sekalian, Allah rakamkan dalam cerita perjalanan ini, bukan sekadar berjalan itu. Allah cerita pasal masa perjalanan itu sedang berlangsung, ada dialog di antara Musa dengan Khadir sedang dirakamkan oleh Allah. Iaitulah cerita pasal Khadir bocorkan sampan, maka ada berlaku dialog di antara Musa dengan Khadir. Nampak tak? Jadi, poin kedua, nak dikaitkan perjalanan dengan talak adalah perjalanan yang disebutkan dalam sebutan intalaqa, dia adalah perjalanan yang melibatkan ada perbualan, ada discussion. Itu adalah intalaqa pada makna yang kedua lah. Tapi intalaqa tadi, tuan-puan sekalian, ingat, yang ketiga tadi saya sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 13 tadi, kan yang taliqu lisani. So yang taliqu dekat sini maksudnya tidak lancar. Perjalanan yang kalau ikutkan yang taliqu lisani, tidak lancar lisanku. So yang taliqu juga bermaksud tidak lancar. Jadi perjalanan Nabi Musa dengan Khadir ni tuan-puan sekalian, kenapa Allah gunakan intalaqa pada ketiga-tiga checkpoint? Nanti tuan-puan sekalian akan jumpa fantalaqa banyak kali. Fantalaqa, tuan-puan sekalian. Nak tahu sebab apa? Sebab perjalanan Nabi Musa dengan Khadir ni bukan perjalanan yang lancar pun. Tak lancar. Sebab apa? Tengok saja yang pertama tuan-puan sekalian, apa yang Khadir dah buat.
Mana nak lancangnya tuan-puan sekalian, masa dia tengah duduk berjalan, elok, dia berbincang, cakap dengan Musa Khadir tu, panjang pula perjalanan, tiba-tiba masa tengah perjalanan tu, Khadir bocorkan sampai. Nak lancar macam mana? Nanti checkpoint kedua tuan-puan sekalian, elok dah berjalan dah tuan-puan sekalian, tengah duduk sembang dan sebagainya, tiba-tiba pap. Dia buat apa? Dia bunuh budak pula. Nak lancar macam mana? Checkpoint ketiga tuan-puan sekalian, elok dah berjalan tuan-puan sekalian sampai dekat sebuah perkampungan, tiba-tiba Khadir bina pula tembok pada satu tempat yang tidak melayani seperti tetamu. Nak lancar macam mana? Jadi ada 3 makna pada kalimah intalaqa tadi tuan-puan sekalian kalau kita nak bedah siasat. Pertama apa tadi? Perjalanan dia panjang. Sebab tu Allah guna perkataan intalaqa. So fahamlah kita Musa bukan jalan short distance ni. Perjalanan ni panjang. Prosesnya panjang. Yang kedua apa tadi tuan-puan sekalian? Dia ada discussion yang berlaku. Maksudnya perjalanan tu tak kosong. Bersembang di antara guru dengan anak murid. Dan yang ketiga apa tadi tuan-puan sekalian? Intalaqa juga bermaksud perjalanan itu tidaklah lancar. Sebab ada sekatan-sekatan dan ada halangan-halangan yang berlaku sepanjang perjalanan. So, poin saya nak sampaikan tuan-puan sekalian juga adalah how beautiful Allah Subhanahu Wa Taala chose a word untuk diletakkan dalam Quran. Sebelum kita tahu further tentang apakah yang berlaku sepanjang sepanjang perjalanan Musa dengan Khadir itu, sebelum nak tahu ceritanya, Allah sebut fantalaqa tu sendiri pun dah menggambarkan apa maksud dan bagaimanakah bentuk perjalanan yang dilalui oleh Nabi Musa dan juga Khadir. Panjang, penuh dengan perbualan, lepas tu tak lancar. Nampak tak? So hanya fantalaqa je kita dah dapat overview kepada cerita yang bakal kita baca saat lagi. Cantik tak cantik kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. So apa yang saya nak sampaikan tuan-puan sekalian, ini adalah salah satu, kebetulan sebab kita dah tadabbur lama tuan-puan sekalian, saya nak kongsi juga benda ni. Ini juga salah satu metodologi tadabbur yang tuan-puan sekalian kena ada rasa minat nak menceburkan diri dalam. Jangan semata-mata tuan-puan sekalian bila nak tadabbur Quran ni, saya kena tahu apa refleksi, apa pengajaran dia ke Ustaz, daripada sekadar tafsiran ataupun kefahaman secara menyeluruh kepada terjemahan ayat ke? Yang tu pun betul. Tapi kalau tuan-puan sekalian nak berkecimpung dalam tadabbur yang lebih advance, tuan-puan sekalian boleh juga pergi enroll kelas-kelas yang boleh membantu kita untuk menguasai bahasa Arab. Sebab kalau tuan-puan sekalian tahu tadi, macam mana saya boleh trigger idea intalaqa tadi, sebab saya tahu dalam bahasa Arab perkataan jalan ada banyak lagi. Pasafara pun boleh, masya'a pun boleh tuan-puan sekalian. Masya, tuan-puan sekalian boleh juga berjalan, tapi kenapa kena intalaqa? So bila ada persoalan itu kita akan minat tu mencari kenapa intalaqa? Kenapa intalaqa? Nampak tak? Okay. So tuan-puan sekalian, harapnya perbincangan sebegini dia akan menyebabkan kita rasa minat nak mempelajari bahasa Arab. Sebab itu juga salah satu kunci untuk nak tadabburan Al-Quran. Okey, baik. Jelas So itu adalah fantalaqa. Setakat ni okey tak tuan-puan sekalian? Faham tak? Saya rasa saya dah cuba tidak komplekskan perbincangan bahasa Al-Quran. So far dapat tangkap tak perbincangan i'jaz tu? Kenapa Allah guna kalimah intalaqa? Di saat ada perkataan lain yang boleh digunakan digantikan pada kalimah intalaqa ni. Setakat ni jelas ke? Cuba komen sikit. Faham Ustaz? Okay. Terima kasih Ustaz. Najmi Sidik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Faham Ustaz? Okey. Saya jadi rabun. Tak nampak tuan sekalian. Okey, faham Ustaz. Terima kasih banyak tuan sekalian. Yang lain okey ke? Okey kan yang lain-lain ni? Okey Okey, baik. Terus, fantalaqa hatta idza rakiba fi safinah. Okey, tadi saya dah cerita pasal fantalaqa, sekarang kita nak tengok apa yang cerita dekat dalam ayat 71. So sehinggalah idza rakiba, apabila rakiba kedua-duanya naik fi safinah, atas perahu, di atas perahu, safinah ni kita boleh kata perahu lah. Okey, kharaqah. Apakah Khadir buat tuan-tuan sekalian masa dia naik perahu ni? Dan untuk makluman tuan-tuan sekalian, kalau kita baca tafsir, perahu yang dinaiki oleh Nabi Musa dengan Khadir ini adalah perahu tompang. Saya ulang tuan-tuan sekalian, perahu tompang. Maksudnya apa? Maksudnya, perahu ini bukan kepunyaan salah seorang daripada dua orang ini. Bukan kepunyaan Musa, bukan kepunyaan Khadir. Dia adalah perahu yang ditompang oleh seseorang. Maksudnya dia bukan kepunyaan salah seorang lah. So kalau kita ni tumpang, tuan-puan sekalian, ikut logik. Kalau kita menumpang, adab menumpang tuan-puan sekalian, kita tak boleh nak buat sesuka hati. Kalau kita dah tumpang, tuan-puan sekalian, buatlah cara tumpang. Maksudnya macam mana? Contoh, duduk elok-elok, jangan rosakkan apa-apa yang menjadi kepunyaan orang yang kita tumpang tu tuan-puan sekalian.
Jangan duk galak sangat kan tuan-puan sekalian kan. Jangan duk galak ni maksudnya jangan duk geger galak. Sebab saya kat Kelantan ni. Sebab tu geger galak ni tuan-puan sekalian bahasa Kelantan lah. Kan? Jadi jangan duk galak sangat, jangan duk macam buah sangat. Sebab ini kita tumpang orang. Pandai-pandailah tunjukkan adab bila menumpang. Tahu tak apa yang Khadir buat tuan-puan sekalian? Dah lah tumpang. Tiba-tiba atas sampan tu juga dia pergi bocorkan sampan orang. Sampan orang tuan-puan sekalian, saya ulang sampan orang. Dia pergi bocorkan sampan orang. So kalau tuan-puan sekalian dekat tempat Musa pada waktu itu tuan-puan sekalian, kita tumpang untuk nak sampai ke satu destinasi sebab kita tumpang perahu orang. Tiba-tiba tok guru kita pergi bocorkan sampan. So dalam kepala kita mungkin pada waktu itu tengah puzzle betul. Istilah dalam bahasa Inggeris tersebut sebagai puzzle. Kita seolah-olah macam confused kejap. What? Kau buat apa ni? Macam, betul tak? Kita akan ada banyak sangat question di kepala tuan-puan sekalian. Awak kau buat macam ni? Kita tumpang orang ni. Betul tak? Kita dalam keadaan confused pada waktu itu. Lalu tuan-puan sekalian, bila dia kharaqaha, lalu Musa AS yang berada dekat dalam confused ketika itu, dia pun qala, berkatalah dia kepada Khadir, akharaqtaha litughriqa ahlaha. Kenapa kau bocorkan sampan ni, sedangkan sampan ni kalau kau bocorkan, tenggelamlah penumpang-penumpang dia. So, akharaqtaha dekat situ bukan ke bentuk persoalan. Mengapa kamu bocorkan sampan ni? Kan soalan. Sedangkan ayat 70 yang kita baca tadi, syarat untuk nak ikut perjalanan ini, la tas'alni. Jangan tanya kepadaku. Dan tuan-puan sekalian, dijelaskan juga an syai'in. Apa-apa pun tak ditanya. Maksudnya bukannya ada spesifik topik je yang tak dibenarkan oleh Khadir untuk Musa bertanya. Bukan spesifik topik je yang tak dibenarkan. Semua topik tak dibenarkan untuk bertanya soalan. So sekarang ini akharaqtaha litughriqa ahlaha. So dia bertanya soalan, kenapa bocorkan sampan ni sedangkan dia boleh tenggelamkan penumpang-penumpang yang lain? Ni soalan tak? Soalan. So bila mana soalan sudah diajukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah yang berlaku bila dah ditanya soalan? Tak cukup dengan soalan. Sorry, saya tak habis statement tadi. Sebelum saya nak cerita pasal soalan tu. Tak cukup dengan Nabi Musa bertanya soalan. Nabi Musa juga tuan-puan sekalian dekat dalam ayat ini menunjukkan macam seolah-olah dia dah tahu semua benda. Sebab apa? Sebab ayat ini ditutup dengan laqad ji'ta syai'an imra. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang mungkar. Sesuatu perkara yang besar, bukan mungkar, besar. Imra ni bermaksud besar. Jadi tuan-puan sekalian, kau tengah tanya soalan, wahai Musa, tapi tiba-tiba kau punya conclusion pada persoalan itu seolah-olah macam kau dah tahu dah. Kan? Patutnya kalau kita bertanya soalan, tuan-puan sekalian, it's enough lah kalau kita nak tanya soalan je. Sebab dia lebih kepada kalau kita tanya soalan itu bertujuan untuk kita nak apa? Kita nak dapatkan penjelasan. Betul tak? That's why we ask question. Tapi tiba-tiba, Musa yang bertanya, Musa yang buat konklusi. Kau telah mendatangkan sesuatu perkara yang besar, wahai Khadir. Macam mana Musa tahu benda itu besar ke kecil? Dalam keadaan explanation daripada Khadir pun tak ada lagi. Betul tak? Kan? Jadi ini juga tuan-puan sekalian, saya nak tadaburkan, saya nak refleksikan kepada satu keadaan di mana inilah juga masalah-masalah kita pada hari ini dalam bertanya soalan. Bertanya soalan ni tuan-puan sekalian, by default is not a crime. Dia bukan jenayah pun tanya soalan ni. Tanya soalan ni bagus sebab dia adalah pintu kepada pengetahuan. Kita akan dapat banyak tahu sesuatu bila kita bertanya soalan. Yes, betul. Itu adalah perkara yang sepatutnya kita ambil peluang bila kita diberi ruang untuk bertanya soalan. Tapi kalau kita tanya soalan, at the same time kita menunjukkan macam kita tahu semua benda, itu yang jadi salah. Sebab itu Allah tegur orang-orang yang bertanya soalan dalam surah An-Naba. Tuan-puan sekalian pernah baca surah An-Naba? Surah An-Naba ni kalau ada yang tak tahu, dia surah yang bermula dengan amma yatasaalun. Kan? Surah itu kan bermula dengan tentang apa mereka bertanya-tanya. So dalam surah itu ayat 1 lagi cerita pasal orang yang sedang bertanya soalan. So macam saya sebut tadi, tanya soalan pada pandangan Allah pun tak salah pun nak tanya soalan. Tanyalah kalau kamu nak tanya.
Tapi ya Allah marah sangat dekat dalam surah An-Naba tu orang yang bertanya soalan sampai Allah highlightkan di isu. Sebab ayat seterusnya Allah bagi tahu anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalif. Mereka tanya soalan, tapi dalam masa yang sama dia orang cuba teka-teka jawapan pada persoalan itu dan tak cukup dengan sekadar mereka bertelingkah pula semestinya tentang tekaan-tekaan yang mereka datangkan. Contoh, kalau tuan-puan sekalian baca tafsiran ayat itu, ayat surah An-Naba, dia orang bertanya, kiamat ni berlaku ke? Dia macam bertanya soalan, kiamat ni berlaku ke? Kiamat ni berlaku ke? Itu soalan dia. Patutnya kalau kamu nak tahu jawapan berlaku ke tak berlaku, tunggulah pada Nabi Muhammad yang kamu tanya soalan itu. Kamu tanya Nabi Muhammad, kiamat ni akan berlaku ataupun tidak? Sebab Nabi Muhammad yang konsisten bawa mesej kiamat ni. So, soalan yang kamu sedang ajukan ini kepada Muhammad. Kamu tanya kiamat ni akan berlaku ataupun tidak? So, tunggulah Muhammad respon. Tunggulah Rasulullah respon. Sebab itu maksud bertanya, kamu tanya soalan kepada orang yang tahu, tunggu orang yang tahu tu jawab soalan. Kan? Kiamat ni berlaku ke? Tapi tak tuan-puan tak Nabi Muhammad tak bagi apa-apa respon lagi pun kepada persoalan yang dia orang tanya. Dia orang terus meneka-neka. Dia kata, takut. Kiamat ni tak berlaku nampak tak? Dia teka pula, takut. Tak cukup dengan seorang kata takut, orang kedua yang juga bertanya soalan yang sama, dia kata, berlakulah kot, berlakulah. Yang kedua kata, takut. Berlakulah. Takut. Berlakulah. Nampak tak? Itu yang Allah marah tu. Kamu tanya soalan, tunggu orang yang berautoriti untuk jawab. Tapi tak cukup dengan itu, kamu pula meneka-neka, bahkan kamu mukhtalifun. Kamu bertelagah pula sama sendiri. So, kamu nak tahu ke tak nak tahu sebenarnya? Kamu nak tanya soalan untuk dapat jawapan ke tidak sebenarnya? Ke kamu tanya, kamu jawab? So itu adalah perkara yang tak kena sebenarnya. Okay? So, sama juga dalam situasi ini, tuan-puan sekalian, Nabi Musa bertanya soalan. Kenapa kamu bocorkan sampan? Itu pun dah salah dah. Sebab dia dah janji dia tak akan tanya soalan. Tapi tak cukup dengan itu, dia buat kesimpulan. Kau dah melakukan sesuatu yang besar ni. Kan? So, tuan-puan sekalian, kalau boleh, be neutral bila kita nak bertanya soalan. So, bila kita tidak neutral, tuan-puan sekalian, dia tak jadi satu soalan yang bagus untuk ditanya. Bahkan soalan, contoh, bila mana malaikat bertanya kepada Allah berkenaan dengan penciptaan manusia. Bila mana Allah menyatakan hasrat untuk menciptakan Adam AS, kan waktu itu, Allahumma salli ala Muhammad, qalu ataja'alu fiha, ataja'alu, so ada a dekat situ sama dengan akhraqtaha, dia bertanya soalan, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, adakah kamu adakah kamu nak adakah kamu nak menciptakan, malaikat tanya ke Allah, adakah kamu nak ciptakan sesuatu makhluk yang akan melakukan kerusakan dan juga melakukan pertumpahan darah? Kan? Jadi macam dia bertanya soalan. Bertanya soalan kepada benda tu. Dia tanya soalan. Jadi macam tuan-puan sekalian, kalau ikutkan soalan, kalau nak tahu jawapan, cukuplah. Tapi tuan-puan sekalian, bila mana dia bertanya soalan macam seolah-olah macam dah tahu benda tu, patutnya tanya je lah kepada Allah. Kenapa nak ciptakan manusia? Cukup. Tapi siap bagi tahu. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kau nak ciptakan satu makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah. Jadi macam kamu tanya, tapi kamu macam meneka sesuatu yang bersifat ke depan. Lalu Allah respon apa tuan-puan sekalian? Allah respon, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu, wahai malaikat. Nampak tak? So, sebab itu tuan-puan sekalian, sekarang ni saya nak highlightkan dua benda. Satu, tuan-puan sekalian kena ingat tau, saya bukan nak membenarkan situasi Musa bertanya soalan. Kalau ikutkan perjanjian di awal Nabi Musa dengan Khadir, dia dah salah lah. Sebab tak boleh tanya soalan, dia tanya soalan. Tapi sekarang saya nak highlight tentang soalan. Soalan ni boleh. Tapi kalau kita nak tanya soalan, make sure soalan kita itu bersifat as-su'al lil istifham. Saya tak pasti saya pernah kongsi ke tidak dengan tuan-puan sekalian sebelum ini. Tapi tuan-puan sekalian kena take note tentang adab bertanya soalan dan sikap yang betul dalam bertanya soalan ni. So sikap yang betul kalau bertanya soalan adalah mesti bersifat as-su'al lil istifham. Okay, as-su'al lil istifham. Apa maksud as-su'al lil istifham? As-su'al lil istifham bermaksud soalan dengan tujuan untuk kita nak faham sesuatu. So kalau kamu tengah tak tahu sesuatu, kalau kamu nak tanya soalan, tanya. Tapi just stick pada pertanyaan tu, neutral. Jangan kamu bias dengan satu-satu jawapan dulu. Tanya soalan, neutral. So bila kamu neutral, kamu akan ready untuk mendengar jawapan
berkualiti daripada orang yang bakal menjawab soalan anda. Tapi kalau kamu dah bias, so perbincangan tu dah jadi tak neutral, dah tak harmoni. So neutral dalam bertanya soalan. So neutral. So kena neutral tuan-puan sekalian. So kena pastikan as-su'al lil-istifham. Tujuannya adalah untuk kita menambahkan kefahaman. Dan kalau boleh, elakkan tuan-puan sekalian bentuk soalan yang kedua. Yang namanya tuan-puan sekalian adalah as-su'al lil-istihza. Okay, as-su'al lil-istihza. Apa maksud istihza tuan-puan sekalian? Soalan dengan tujuan untuk memperolok-olokkan orang yang ditanya. Yang tu tak boleh. So kalau soalan diajukan untuk nak tambah faham, boleh. Tapi kalau soalan diajukan untuk kita nak memperolok-olokkan orang yang ditanya, yang tu ditegah. Sebab ada tak soalan ataupun sekian jenis soalan yang jenis kedua ni? Ada ke tak ada? Ada. Orang tanya soalan tu sebab nak memperolok-olok, nak menjatuhkan orang yang ditanya. Sebab contohlah, dia tu mungkin sangat berilmu tentang sesuatu, jadi dia macam tak nak dia punya pengaruh tu macam hilang. Mungkin barangkali dengan kepetahan orang yang ditanya soalan tu, dia rasa macam boleh menyebabkan dia punya reputasi makin hilang. Maka dia pun nak jatuhkan reputasi orang yang petah berbicara lebih daripada dia itu terpuaskan dengan cara dia tanya soalan yang dia dah tahu dah jawapan dia. Tapi dia tahu mungkin barangkali orang yang bercakap tu tak tahu. So dia memang nak pastikan orang tu akan mengaku yang dia tak tahu. Supaya orang pun boleh tengok situasi tu macam taklah power sangat. Kan? Dia pun tanyalah soalan. Tujuannya bukan nak faham pun. Bukan dia nak jawapan sangat pun. Tapi sebab nak menjatuhkan maruah orang yang ditanya. Itulah yang banyak berlaku tuan-puan sekalian kepada Nabi Muhammad masa menyampaikan dakwah khususnya hari kiamat. Bila mana tuan-puan sekalian Nabi Muhammad konsisten menyampaikan hari kiamat, tuan-puan sekalian tentang hari kiamat ni apakah yang akan berlaku masa hari kiamat, tuan-puan sekalian buat persiapan. Tiba-tiba soalan yang paling kerap ditanya oleh orang-orang Quraisy di Mekah kepada Nabi tentang hari kiamat adalah, Muhammad, bila kiamat tu? Nampak tak? Dia bertanya, bila kiamat? Dia orang tanya bila kiamat ni bukan sebab nak tahu bila kiamat sangat pun. Tapi dia tahu dah, dengan selalu sangat dia dengar pasal kiamat ni, Nabi tak pernah cerita pasal kiamat ni akan berlaku bila. So dia orang tanya kiamat tu bukan nak tahu sangat jawapan bila tu, tapi nak tahu, dia macam nak jatuhkan dan nak meragukan Nabi Muhammad. Macam Muhammad taklah tahu semua benda sangat pun. Nampak tak? So orang pun mula ragu lah, Nabi Muhammad soalan bila pun tak boleh jawab. Tiba-tiba nak sembang pasal kiamat ni, kehancuran lah, akan nanti ada azab lah. Kan? Jadi macam tujuan untuk meragukan. So kalau tuan-puan sekalian nak tanya soalan boleh. Tapi jangan tanya soalan yang bertujuan untuk nak meragukan. Ataupun tanya soalan dalam keadaan kita sudah bias dengan satu jawapan. Okay? Kalau boleh neutral lah dalam bertanya dan niatkan persoalan itu bertujuan untuk kita menambahkan faham. Okay? Setakat ni tuan-puan sekalian. Okay? So kembali pada cerita ni. Saya tuan-puan sekalian tadi nak pause kejap tentang seni bertanya soalan. Tapi sekarang tuan-puan sekalian kita kembali pada kisah Nabi Musa dengan Khadir. By default Musa dah sadar. Sebab dia dah bertanya soalan dalam keadaan dia janji dia takkan tanya soalan. So tuan-puan sekalian, dia tanya soalan dekat dalam ayat yang ke-30, 71 tadi. Hilang pula ayat tu. Ya, tuan-puan sekalian hilang ayat. Okey, ayat 71 dia bertanya soalan. Maka sekarang kita nak tengok tuan-puan sekalian ayat seterusnya, ayat 72. Lalu Khadir pun respon, qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khadir pun jawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku? Itu terjemahan yang saya baca kat sini lah. So Khadir pun respon teruslah kepada persoalan yang Musa dah ajukan kepada dia tadi dengan jawapan, kan aku dah kata, gitu. Kalau kita baca dalam bentuk naratif, kan aku dah kata engkau tidak akan dapat bersabar denganku. Gitu. Qala alam akul ni tuan-puan sekalian mahal. Bagi saya mahal. Bila mana kita sebut, kan aku dah kata. Gitu. Dia boleh je kata, lan tastati'a ma'iya sabara. Kau tak boleh sabar dengan aku? Kan? Boleh. Dia boleh kata macam tu je. Tapi kenapa nak ada alam akul? Kan aku dah cakap, kan aku dah kata. So dia macam memberikan ingatan, wahai anak murid, kalau kita nak sesuaikan dengan situasi guru dengan anak murid lah. Dia macam guru sedang memperingatkan, wahai anak murid,
apa yang kau nak belajar ni, kau jangan lupa dengan apa yang kau telah belajar sebelum ni. Kan? Yes, betul kamu nak belajar sesuatu in the present sekarang, tetapi jangan kamu sangkakan ilmu baru yang kamu nak sangat pada hari ini ni tak ada kaitan dengan ilmu yang kamu dah pelajari sebelum ni. Faham tak? Ramai orang bila mana dia nak mempelajari sesuatu, dia terus korbankan apa yang dia pernah belajar sebelum ni. So dia consider macam ni new things dan kita belajar yang ni je lah. Tak. Walaupun kita nak belajar sesuatu perkara yang baru pada hari ini, pada saat itu, pada waktu itu, tetapi dia masih lagi ada relationship dengan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari sebelum ini. Kan? Contohlah tuan-puan sekalian ada orang kata, oh saya nak belajar ilmu agama je, saya tak nak belajar ilmu hisab, saya tak nak belajar matematik dan sebagainya. Saya rasa dia kelakar kalau dia kata macam tu. Dia jadi macam nak pisahkan diri dia dengan pembelajaran-pembelajaran yang dia kata macam tak ada kepentingan. Dia rasa macam matematik ni tak penting, sains tak penting. Dia kata nak belajar agama je. Saya tanya kat dia, kamu belajar agama ke? Kamu nak belajar agama ke? Baguslah. Nanti dalam belajar agama nanti kamu akan belajar tentang faraid, tentang mawaris, tentang fik mawaris, fik pewarisan, faraid dan sebagainya, zakat. Macam mana kamu nak kira kamu tak belajar matematik? Betul tak? Macam mana kamu nak tentukan 25% tu? Macam mana kamu nak tentukan benda tu? Macam mana kamu nak kira kalau kamu tak belajar matematik? Kan? Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, segala ilmu yang ada kat dunia ni tuan-puan sekalian semuanya ilmu Allah. Dan bila ilmu Allah tuan-puan sekalian sewajarnya kita kena gunakan ilmu itu untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tak kiralah kita belajar sains ke, medik ke, engineering ke, kita kena jadikan ilmu itu sebagai batu loncatan untuk kita nak kembali kepada Allah. So belajarlah segenap ilmu yang ada kat muka bumi ni tuan-puan sekalian. Jangan pernah merasakan, oh saya nak belajar agama, maka saya tak ada kaitan dengan apa ilmu saya belajar sebelum ni. Tak ada. Sebelum ni kamu dah belajar, wahai Musa, iaitu kamu dah belajar tentang pentingnya kena ada sabar. Aku dah highlightkan dekat awal-awal pembelajaran lagi, wahai Musa, tentang isu kesabaran, isu kesabaran, isu kesabaran. Sebab itulah sekali lagi aku sebutkan kepada kamu, alam akul, kan aku dah kata, nampak tak? So walaupun kamu sedang belajar the current knowledge, but yet ilmu sebelum ni jangan lupa. Sebab ilmu sebelum ni adalah bekal untuk ilmu sekarang. Ilmu sebelum ini adalah bekal untuk memperkukuhkan ilmu yang kamu nak belajar sekarang. Nampak tak? Okay? Sebab tu ada elemen alam akul. So tuan-puan sekarang ambil belajar dekat sini, refleksinya adalah ilmu yang kita pelajari ni make sure dia ada tanasub. Tahu tak tanasub? Tanasub ni maksudnya dia ada connection. Always make a bridge between knowledge yang terlalu banyak kita ada pada hari. Always find an intersection. Selalulah cari dia punya titik temu di antara yang past dengan yang present. Yang past ini adalah perkara yang dah lalu kita pelajari. So find the intersection. Carilah titik temu yang kita boleh nampakkan perkaitan di antara the past and the present. Yang dah lampau dengan yang terkini kita pelajari pada hari ini. Cari titik temu dia. Sebab bila kita ada sikap begini tuan-puan sekalian, percambahan ilmu kita akan jadi lebih sihat. Kan? Ni tidak, kita belajar, kita lalu. Kita belajar, kita tinggalkan. Lepas tu kita tak nampak apa development ilmu yang kita ada. Kita tak nampak apa grow kita. Kan? So always. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau saya tengoklah dalam banyak-banyak syllabus yang kita pelajari dekat sekolah dulu, matematik lah yang kita nampak tentang pentingnya untuk kita belajar new knowledge about mathematics. Kita kena ambil kira tentang apa yang kita dah belajar sebelum ni. The moment kita ambil kira apa yang kita dah belajar sebelum ni dan kita nak belajar pula something new about mathematics, kita akan perasan kita punya grow dekat dalam ilmu matematik. Perasan tak? Dia bermula dengan kita kenal nombor dulu. 1, 2, 3. So bila kita dah kenal tu tuan-puan sekalian, kita tak lupa. Kita tak pernah tinggalkan kenal nombor tu. So pada kenal nombor kita pun belajarlah tambah, tolak. Tuan-puan sekalian, tambah dulu. Tambah. So kita tahu dah kalau tambah dia punya angka pasti lagi besar daripada apa yang kita sedang nak hitung tu. Kalau 5 ada 5 tambah dengan 6. Takkanlah jawapan dia 5, takkan jawapan dia 6. So mesti jawapan daripada pertambahan ini adalah nombor yang lagi besar daripada 5 dengan 6. Betul tak? So tambah. Dan terpuaskan bila kita dah baca, konsep tambah, number will be bigger. Nombor akan jadi lebih besar. So bila kita pergi belajar tolak pula tuan-puan sekalian, sebab kita dah ada pengalaman dengan tambah nombor akan jadi lebih besar, lebih banyak. Maka bila tolak, lawan kepada tambah. Nombor akan jadi lebih sikit.
So kita tak korbankan benda tu. Tak korbankan tentang apa yang kita belajar dekat, tambah dengan kita dah belajar dekat masa kita nak kenal nombor. Tak? Sampai kita belajar darab, bahagi, kita belajar cosine, kita belajar tangent, kita belajar apa dah? Lupa dah kita belajar matematik ni. Dia ada cosine, tangent, apa benda tah, dia punya ada, saya tak ingat dah dia punya istilah-istilah tu. Kan? Jadi nak kata tuan-puan sekalian, kita nampak grow tu. The moment kita always keep on track apa yang kita dah belajar, kita relatekan dengan apa yang kita belajar pada hari ni. So kita nampak grow knowledge tu. So itu juga yang kita nak dalam kita nak mempelajari tentang agama. Jangan kita belajar, oh saya tengah belajar tentang akhlak ni. Tak ada kaitan dengan akidah. Sejak bila akidah tak ada kaitan dengan akhlak? Saya tengah belajar tentang ibadah ni. Tak ada kaitan dengan akidah. Mana ada? Kamu belajar akidah ada kaitan dengan ibadah. Kamu belajar ibadah ada kaitan dengan akhlak. Kamu belajar ibadah, kamu belajar akidah ada kaitan dengan sirah. Kamu belajar ibadah kaitan dengan fiqah. Mesti ada kaitan. So jangan kamu miss ataupun kamu gugurkan benda yang kamu dah pelajari sebelum ni. Kamu dah belajar tentang sabar, wahai Musa, sebelum ni. Takkan masa sekarang kamu dah tak praktis sabar tu? Kan aku dah kata, qala alam akul, kan aku dah cakap. So kan aku dah cakap tu mengimbau, jangan lupakan apa yang kamu dah belajar dan kamu dah pegang sebelum ni, wahai Musa. Please bring together apa yang kamu dah ada dalam, bukan sekadar janji, pada apa yang kamu dah pelajari sebelum. Sebab itu ada elemen alam akul. Okay, alam akul kat situ. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. So saya dah sebutkan tuan-puan sekalian masa kita tadabbur ayat ke-berapa sebelum ni, lan tastati'a tu. Pada ayat 67, saya tegaskan sekali tuan-puan sekalian dalam ayat 72 ini, Khadir bukan bagi tahu Musa tak ada sabar langsung. Musa ada. Cuma Musa punya kesabaran pada waktu ini tuan-puan sekalian tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Khadir. Kenapa saya katakan tuan-puan sekalian yang Musa masih lagi ada sabar? Dan kenapa saya katakan yang Khadir pun juga percaya yang Musa masih lagi ada sabar? Okey, cuba tuan-puan sekalian respon pada saya punya persoalan. Soalan saya adalah, kalaulah tuan-puan sekalian dekat tempat Musa masa tu, Musa, tuan-puan sekalian dekat atas sampan dengan Tok Guru tuan-puan sekalian, tiba-tiba Tok Guru tuan-puan sekalian bocorkan sampan. Soalan saya pada tuan-puan sekalian yang hadir pada hari ini, ada 50 orang dekat dalam kita punya sesi Zoom pada hari ini. Kalau tuan-puan sekalian dekat tempat Musa masa tu, tuan-puan sekalian akan buat apa? Tok Guru tengah bocorkan sampan, tuan-puan sekalian tengah nampak ada air masuk dengan masuk tuan-puan sekalian dekat dalam perahu, dalam sampan. So apakah tindakan yang tuan-puan sekalian akan buat masa tu? Jangan tengok Musa buat apa. Tengok apa yang tuan-puan sekalian akan buat. Kalau Selamatkan diri, Ustaz. Kan? Betul tak? Kita akan kalut selamatkan diri, betul tak? Kita akan terjun ke, cari life jacket ke, tuan-puan sekalian pakai yang apa? Cari pelampung ke, kan? Duk menjerit, minta tolong ke, tolong cari orang terdekat dengan kita punya perahu ke, supaya kita boleh tumpang perahu yang seterusnya pula. Betul tak? Ada lagi tak tindakan lain, tuan-puan sekalian? Selain daripada selamatkan diri. Ada lagi tak tindakan lain? Kok dia pergi belasah Tok Guru dia dulu ke? Aduh, kepala terbang, tumbuk gitu sekali. Tak ada. Kan? Maksudnya apa, tuan-puan sekalian? Di saat itulah perkara yang selalu akan dilakukan oleh seseorang yang sedang berada dalam situasi kritikal. Tok Guru bocorkan sampan, air dah mula masuk, boleh tenggelam kita, tenggelam penumpang-penumpang dekat tengah-tengah lautan ketika itu, tuan-puan sekalian. Tengah-tengah perairan lah, tuan-puan sekalian, kan? Tapi, di saat kita akan kalut, panik dan sebagainya, Musa paling tinggi benda dia buat, tuan-puan sekalian, tahu tak dia buat apa? Tanya soalan je. Tanya soalan je. Dia tak ada pun kata, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Tak ada pula cari perahu, cari sampan, kan? Cari sampan lain, perahu lain. Tak ada pula tuan-puan sekalian cari pelampung lah, jaket. Bukan kalut benda tu, bukan panik benda tu. Benda nombor satu yang Musa buat adalah tanya soalan je. Itu je Musa buat. Tanya soalan. So apa maksudnya tuan-puan sekalian? Maksudnya Musa ada sabar tak? Cuba tuan-puan sekalian jawab soalan saya. Dengan keadaan yang Musa buat pada ketika itu, kontradik dengan apa yang bakal kita buat kalau kita berada di situasi yang sama dengan Musa. Musa tak kalut, Musa tak panik, Musa tanya soalan je. Sekarang ni, cuba kita berdekat saya, Musa ada sabar tak? Bila dia tanya soalan je masa tu. Sabar tu ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Mas kena?
Ada Ada lah. Ustaz. Sebab Uh-uh. dia tak kalut. Dia tak panik. Dia cuma tanya soalan je. So Mm-mm. sabar dia tu ada lagi. Sebab tu hati-hati baca ayat yang ke-72 seakan-akan 72. Lepas ni kita akan jumpa banyak kali. Dia akan ulang. Lan tastati'a ma'iya sabara, lan tastati'a ma'iya sabara, lam tastati' alaihi sabara, lam tasti' alaihi sabara. Banyak kali dia akan ulang benda ni. Tapi tuan-puan sekalian jangan terus consider Musa ni tak sabar. Musa ni ada sabar dia. Takkanlah, tuan-puan sekalian kena bear in mind. Takkanlah Allah datangkan cerita ni untuk mengaibkan Nabi Musa. Letak dalam kepala benda tu. Takkan Allah sediakan cerita ni untuk kita baca setiap hari Jumaat semata-mata untuk mengaibkan Nabi Musa yang tak sabar? Tak, mustahil bagi Allah nak ceritakan benda buruk tentang seorang Nabi. Mustahil. Jadi pastinya tuan-puan sekalian yang sekarang sedang Allah paparkan ini adalah Musa ni another level lah sebab dia tak macam kita. Yang tak sabar tu bukan Musa, yang tak sabar tu kita. Yang akan kalut, yang akan panik kalau berada di situasi yang sama dengan Nabi Musa AS. Tu Musa cuma tanya soalan je. Okay. Cuma tanya soalan je tuan-puan sekalian. Sebab tu dia kata, so terjemahan yang lebih tepat sebenarnya untuk ayat 72 ni adalah, kan aku dah kata kamu ni tak mampu nak mencapai piawaian sabar yang aku tetapkan. Itu kalau kita nak terjemahkan, ikut bahasa tadabbur dan tafsirnya lah. Okay. Bukan tak sabar, tetapi tak mampu. So tak mampu ni dia ada elemen of, contoh macam kemampuan tu, kalau contohlah kita nak angkat phone ni, katakanlah kita kena ada kemampuan 30%. Kan contoh. So kalau kita dah tak ada kemampuan 30% tu tuan-puan sekalian, maka mana mungkin kita nak boleh nak angkat? Tak boleh nak angkat tuan-puan sekalian phone ni. Contohlah contoh. So maksudnya kita ada kemampuan. Sebab katakan nak angkat phone ni kena ada kemampuan 30%. Kita ada kemampuan, tak banyak pun, kita cuma ada lebih kurang dalam 15% je contoh masa tu. Kita punya kemampuan, tenaga kita ada. So bukan tak ada. Kita bila tak boleh nak angkat phone tu bukan tak ada kemampuan. Bukan tak ada. Tak mampu, tak ada, tak capai kemampuan. Macam kita nak angkat benda berat lah tuan-puan sekalian, nak angkat kursi. Kita nak angkat pen boleh, nak angkat remote boleh, nak angkat phone boleh, nak angkat kursi. So bila tak boleh angkat, adakah kita nak kata kita tak ada kekuatan? Bukan tak ada kekuatan, kita ada kekuatan, cuma tak sampai kekuatan yang diperlukan untuk nak angkat kursi. So sama dalam situasi ini. Musa bukan tak ada sabar, cuma tak sampai kesabaran yang telah ditetapkan oleh Khadir. Faham tak faham? Faham So hati-hati bila buat kesimpulan. Sebab tu dah tuan-puan sekalian, Amruh Khalid mengarang kitab dan ada memberikan komen tentang surah Al-Kahfi ni. Kan dia kata surah Al-Kahfi ni ada 4 cerita dan setiap 4 cerita ni mewakili bentuk-bentuk fitnah, bentuk-bentuk ujian yang akan Dajjal datangkan kepada kita. So antara ujian yang Dajjal akan datangkan kepada kita adalah ujian akidah melalui kisah pemuda Al-Kahfi. Ujian harta benda melalui kisah pemilik 2 kebun. Ujian keilmuan melalui kisah Nabi Musa dengan Khadir. Ujian kepimpinan melalui kisah Zulkarnain. So kita kat cerita ketiga. So Amruh Khalid mengatakan tuan-puan sekalian, kisah ketiga ini, kisah Nabi Musa Khadir ini adalah Dajjal akan uji ilmu kita. So betul lah tuan-puan sekalian, kita baca ayat 72 ni tuan-puan sekalian, kita dah rasa macam kita dah tahu semua benda je sampai kita buat kesimpulan Musa tak sabar. So kita tersilap buat kesimpulan. Sebab salah satu faktor yang menyumbang kepada kesimpulan yang salah adalah kita seolah-olah kita tak tahu keseluruhan cerita. Tak tahu keseluruhan cerita. Tak tahu keseluruhan cerita, akhirnya kita buat kesimpulan yang salah. Okay. So tuan-puan sekalian, jelas. So maksudnya dia ada sabar cuma tak sampai tahap kesabaran. Tapi kita tak boleh nak katakan tindakan Musa masih lagi betul. Bukan kita nak akui, oh hebat jugalah Musa ni sabar. Tak, kita nak kredit pun Musa sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia dah langgar perjanjian. Sebab dia dah setujulah, la tas'alni an syai'in. Aku takkan tanya sebarang soalan kepada Khadir. Tapi dia tanya soalan sekarang ni tuan-puan sekalian. So salah. Tetapi sebelum kita nak, sekarang tadi isu yang kita bangkitkan adalah berkaitan dengan sabar tak sabar. So kita kata dia masih lagi ada sabar. Sekarang isu kedua adalah macam mana kita nak jawab yang Musa sebenarnya tidaklah teruk sehingga kita katakan dia ni memungkiri janji. So tuan-puan sekalian, macam mana kita nak keluarkan tuduhan-tuduhan buruk kepada Musa yang ada orang bila baca kisah ini, dia akan kata Musa ni mungkir janji. Bukan mungkir janji ni tuan-puan sekalian perkara yang besar.
Kan? Dia termasuk dalam salah satu tanda-tanda munafik kan? Tanda-tanda munafik seseorang ni tuan sekalian adalah dia memungkiri janji. Betul tak? Ada 3 tanda munafik. Cakap, berdusta, berjanji, dia mungkiri. Bila diberikan amanah, dia khianati. So mungkin janji ni besar. So adakah kita nak terus mengatakan Musa ni mungkin janji? So kalau kita nak kata tak, so apa justifikasi kita untuk nak mengatakan Musa tak mungkin janji? So bab isu tak sabar dah terjawab dah. Dia ada sabar cuma tak sampai. Okay, sabar settle. Bab janji, macam mana kita nak clearkan Musa daripada bukan kita nak, Allah Musa ni dah salah je lah Ustaz. Tak payahlah kita kata kita nak mensucikan dia daripada kesalahan. Saya masih lagi berpegang kepada apa yang Dato' Salah katakan kepada dalam kitabnya, Qasas Quran ni. Dia kata mustahil. Kisah-kisah Quran ni tuan-puan sekalian, bila Allah ceritakan pasal Nabi-Nabi, mustahil cerita-cerita Nabi ni adalah untuk Allah aibkan dia. Mustahil. Pasti ada benda yang Allah nak sampaikan dan pastinya bukan melibatkan keaiban Nabi tersebut. Tapi sebaliknya nak bagi tahu tentang bagaimana manusianya Nabi itu, dan itulah perkara yang mungkin akan berlaku kalau dah namanya manusia. Macam tu. Okey. Tuan-puan sekalian pernah dengar tak kisah Nabi Yunus AS? Kenapa saya masih lagi berpegang yang Allah pasti tidak akan mengaibkan Nabi-Nabi dia? Sebab dalam ayat yang kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu, kan ada salah satu ayat tu berbunyi, La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Jangan sekali-kali kita membeza-bezakan layanan kita, penghormatan kita kepada Nabi-Nabi. Allah kata, pada Rasul-Rasul jangan kamu beza-bezakan layanan dia kepada Rasul-Rasul ini. Maksudnya seperti mana kamu menghormati Nabi Muhammad SAW, kamu juga kena hormat dan kamu kena rasa impress, takjub, teruja dengan Nabi Musa. Kamu juga kena rasa teruja dengan Nabi-Nabi lain selain daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah kata, La nufarriq, jangan kamu beza-bezakan kamu punya rasa hormat kepada Nabi-Nabi ni, sebab kamu ni umat Nabi Muhammad, kamu hormat lebih sikit ke Nabi Muhammad. Nabi lain kamu tak hormat. Tak boleh. Kamu dengan Nabi Muhammad, kamu seronok nak baca kisah-kisah dia. Tapi kisah Nabi-Nabi lain kamu tak nak teroka, kamu tak nak kaji. So Allah kata, La nufarriq. So ayat ni juga menjadi dalil tuan-puan sekalian. Maksudnya takkan mustahil bagi Allah mendatangkan sesuatu kisah untuk nak menyebabkan kita rasa less respect kepada Nabi-Nabi. Kalau tuan-puan sekalian dengar cerita pasal Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS tuan-puan sekalian Allah sebut dalam suratul Anbiya. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban. Izzahaba mughadiban. Dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan tersangat marah. Mughadiban ni bukan marah biasa, tersangat marah tuan-puan sekalian. So kita ni pula tuan-puan sekalian mungkin pernah terdengar hadis berkenaan dengan Nabi mewasiatkan kepada sahabat sebanyak 3 kali. Sebab sahabat ni tak jumpa Nabi. Dia pun mintakan Nabi, Ausini ya Rasulullah. Wasiatkan kepada aku satu perkara ya Rasulullah. Dan Nabi kata, La taghdab. Jangan marah. Lalu tuan-puan sekalian, sahabat ni tanya, Ausini, wasiatkan aku. Nabi ulang kali kedua, La taghdab. Jangan marah. Kali 3 sahabat ni tanya, Ausini, wasiatkan aku. Lalu Nabi pun kata, La taghdab. 3 kali Nabi kata, La taghdab. La taghdab ni maksud ada benda, jangan marah. Jangan marah. Tapi Nabi kita tadi, Allah sebut dalam Quran, Yunus AS tinggalkan kaumnya dalam keadaan mughadiban. Marah. Jadi, marah ni boleh ke tak boleh? So, adakah sekarang ini Allah nak mengaibkan Nabi Yunus sebab Nabi kata jangan marah, tapi Nabi Yunus marah? So, mustahil bagi Allah sedang menceritakan aib seorang Nabi, betul? Maka, kalaulah tidak kita katakan mulianya tindakan itu, at least kita mengatakan Nabi itu sedang membuktikan yang dia ini masih lagi manusia. Faham tak faham? Sebab berapa orang tuan-puan sekalian pada hari ini suka memberikan alasan, bolehlah Ustaz, dia buat macam tu. Dia kan Nabi. Kan ramai orang suka bagi alasan macam tu. Dia kan Nabi Ustaz, bolehlah dia buat macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni nak memastikan kita tak bagi alasan itu nak mencontohi Nabi. Maka Allah tunjukkan juga sisi-sisi seorang manusia daripada Nabi-Nabi ni. Maksudnya sehebat mana pun kamu ni Rasul macam mana sekalipun, kamu still akan diuji dengan marah. Your life is not going to be perfect. Sebab perfect itu hanya milik Tuhan sahaja. Milik Allah sahaja. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Hatta Nabi Muhammad pun tak sempurna.
Nabi Muhammad itu Allah kata dia terjaga daripada melakukan dosa. Tapi Nabi Muhammad still buat silap. Kan? Betul tak? Tuan sekali kena beza tu. Buat dosa dengan buat silap. Nabi still buat silap. Sampai Allah tegur Nabi untuk membetulkan Nabi punya kesilapan. Nabi silap mengatakan Allah dah tinggalkan dia bila wahyu tak turun. Nabi silap bila mengatakan yang Allah sudah benci dia. Maka Allah betulkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Siapa kata Nabi tak pernah buat silap? Nabi Muhammad tak pernah buat silap. Nabi Muhammad buat silap. Cuma Nabi tidak membuat kesilapan yang mencapai tahap dosa. Boleh faham? So Nabi Musa, Nabi Yunus tadi, Nabi Musa. Nabi Yunus tadi dia marah, ditunjukkan dia itu sifat manusia, maksudnya dia buat silap juga. Tapi itu adalah respon normal bagi seorang manusia. Macam Musa. Sebelum anda nak kata dia mungkin janji, anda kena ingat cerita ni dimulakan dengan Musa berada dalam keadaan tersangat lapar. Sebelum anda nak kata dia mungkin janji tu, anda rasa seorang manusia yang dalam keadaan tersangat lapar atau puan sekalian, ada tak kecenderungan untuk nak buat sesuatu di luar kawalan? Ada tak tuan-tuan sekalian? Kalau kita berada dalam keadaan sangat lapar. Tadi, cerita ni bermula dengan Musa nak pergi patah balik kat tempat tinggal makanan. Tapi tak sempat sampai kat makanan tu tuan-puan sekalian, Khadir dah jumpa dah. Berlaku pula perjanjian. Nak ikut Khadir pergi berjalan. Fantalaqa tadi pula memberikan isyarat yang perjalanan Musa dah lalu untuk checkpoint 1. Ni bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang panjang. Jadi dahlah on the way nak pergi ke makanan tak sempat. Lepas tu pula perjalanan panjang untuk checkpoint nombor 1. So anda rasa kelaparan dia tu tak hilang ke? Kan? So kelaparan dia akan bertambah-tambah. Sebab yang tadi tu pun kelaparan dah terlampau dahsyat sebab sampai sanggup patah balik. Ni kan pula lepas dah lalu perjalanan yang sangat panjang tanpa jamah sedikit pun makanan. So pasti kelaparannya berganda-ganda. So bila kelaparan berganda-ganda tuan-puan sekalian, kita pun tahu setengah manusia akan bertindak luar kawalan. Ataupun luar daripada rationality. Kita ni tuan-puan sekalian, saya pernah sebut sebenarnya contoh. Kita duk katalah, saya berjanji saya takkan tidur dekat dalam kelas. Saya takkan tidur dekat dalam kelas. Saya berjanji dengan diri saya. Kan? Saya berazam tahun ini kelas Sakofa Center 1 jam setengah. Saya takkan tidur 1 jam setengah ni. Contoh. Saya akan fokus 1 jam setengah ni. Tuan-puan sekalian janji dengan diri tuan-puan sekalian. Tuan-puan sekalian berazam setiap tahun. Tapi pernah tak tuan-puan sekalian tiba-tiba dalam keadaan kita mungkin teramat letih. Mungkin barangkali tak sempat sarapan pagi. Benda tu mengganggu tuan-puan sekalian sampai tuan-puan sekalian bertindak luar daripada janji tuan-puan sekalian. Dan saya nak tanya, adakah masa tuan-puan sekalian tertidur, di saat tuan-puan sekalian sudah berazam berjanji di awal tahun tak nak tidur dalam kelas, masa tuan-puan sekalian tertidur, tuan-puan sekalian merasakan tuan-puan sekalian sedang memungkiri janji? Tak kan? Tuan-puan sekalian tak kata tuan-puan sekalian sedang, saya mungkir janji, saya munafik. Tuan-puan sekalian tak akan cakap tuan-puan sekalian munafik. Sebaliknya tuan-puan sekalian sedang memberitahu kepada diri tuan-puan sekalian, saya tengah tersangat letih. Saya tengah tersangat lapar. Maka perkara itu mengganggu saya punya rationality, maka saya melakukan tindakan di luar kawalan saya, di luar janji saya. Nampak tak? So, possible tak tuan-puan sekalian, Musa AS sekarang ini juga berada dalam situasi macam kita kalau kita tengah lapar? Sama tak? Possible tak sekarang ni Musa AS berada dalam situasi dia hilang pertimbangan seperti mana kita kalau kita hilang pertimbangan tengah-tengah lapar? Berapa ramai orang yang pergi mencuri dekat kedai tuan-puan sekalian dalam keadaan dia pun orang baik. Dia orang baik tuan-puan sekalian sebelum ni. Tapi disebabkan kelaparan yang terlalu dahsyat, poverty yang terlalu dahsyat, kemiskinan yang terlalu dahsyat, tapi disebabkan terlalu lapar sebab dah lama tak dapat makanan tuan-puan sekalian, sanggup tak dia pergi mencuri? Sanggup. Walaupun dia adalah seorang yang sangat baik sebelum ni, tapi disebabkan kelaparan, dia hilang pertimbangan. Cuba tuan-puan sekalian tengok masyarakat di Palestin. Tuan-puan sekalian, masa mula-mula peperangan berlaku, makanan-makanan disekat tuan-puan sekalian, dia orang tidak ada makanan. Tuan-puan sekalian cuba tengok macam mana tuan-puan sekalian, dia orang punya tepung dah bersalut, dah bercampur dengan debu. Tuan-puan sekalian boleh bayang tak? Tepung dah bercampur dengan debu-debu kotor tuan-puan sekalian. Kita tengok pada keadaan tepung tu pun tak teramak kita nak buat roti dengan tepung. Sebab tengok dah bercampur dengan debu. Tuan-puan sekalian nak asingkan debu tepung, nak asingkan tepung dengan debu lain yang dah bercampur, senang ke? Mana boleh? Dah boleh katakan tahap mustahil dah nak asingkan. Tapi kalau ikut logik, aku takkan makan benda kotor. Aku takkan makan benda kotor. Tapi tuan-puan sekalian bila mana dah berlaku keadaan begitu, dah lapar sangat, hilang pertimbangan tak? Hilang. Kita akan korbankan tak prinsip kita sebelum ni? Akan korbankan. So possible tak Musa berada dalam situasi itu sekarang? Cuba tuan-puan sekalian jawab.
dia tengah tersangat lapar, sebab dah fantalaqau pula tadi, jalan perjalanan yang sangat panjang, maka tuan-puan sekalian, possible tak dia berada kat dalam situasi itu sekarang? Dia di persimpangan pertimbangan itu. So disebabkan kelaparan itu fokusnya terganggu, maka dia bertindak untuk melakukan sesuatu di luar apa yang pernah dijanjikan sebelum ini. So kelaparan itu puncanya. Possible ke tak possible? Cuba tuan-puan sekalian komen. Possible tak? Panjang ni saya bagi tahu cerita ni, nak bagi tuan-puan sekalian faham ni. Tapi hopefully tuan-puan sekalian faham. Possible ke tak possible? Senyap je tuan-puan sekalian. Okey ke tak? Possible, Ustaz. Possible, Ustaz. Kan? Betul tak? Kita tengah Possible. puasa. Kita tengah puasa. Ni contoh mudah. Ni last contoh. Puasa kita, puasa. Kita puasa. Lapar tak lapar bila time puasa? Tuan-puan sekalian pernah tak pergi bazar Ramadan, walaupun dah banyak dah seruan dekat televisyen, dekat masjid-masjid bagi tahu, tuan-puan sekalian, time Ramadan ini kalau pergi bazar Ramadan malam-malam, jangan membazir. Pergi petang-petang jangan membazir. Tuan-puan sekalian belajar. Aku tak nak membazir, tak nak membazir. Sebab membazir ini amalan syaitan. Belajar ni. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebenarnya orang yang membazir itu adalah teman kepada syaitan. Kita belajar ni. Tapi tiba-tiba tuan-puan sekalian bila disebabkan lapar, pak pergi bazar Ramadan, tengok kuih tu sedap, tengok roti john sedap, murtabak sedap, sikabu sedap, kan? Air kosong pun sedap, kan? Tuan-puan sekalian, akhirnya beli banyak tak? Berlaku pembaziran tak kadang-kadang? Berlakunya. So hilang pertimbangan kan? So kelaparan ni tuan-puan sekalian penting untuk diselesaikan sebelum pergi belajar. Itu poin saya nak sampaikan. Okay, kelaparan sangat penting untuk diselesaikan khususnya bila kita nak pergi belajar. Sebab kadang-kadang dia boleh meragut kita punya pertimbangan. Kan dia boleh meragut kita punya fokus. Okay, so begitulah yang berlaku kepada Musa. Sebelum anda nak kata dia mungkir janji bila dia bertanya soalan dalam ayat 71, tuan-puan sekalian kena ingat macam mana keadaan dia bila Allah ceritakan sebelum dia berjumpa dengan Khadir. Mesti ada sebab kenapa Allah bagi tahu keadaan Musa tengah lapar. Kalau kita baca seminta lalu, kita rasa macam, apa penting sangat cerita ni? Kan? Apa penting sangat Allah bagi tahu pasal makanan tertinggal, lepas tu kena patah balik nak pergi cari makanan. Kenapa Allah cerita benda ni Takkan Allah cerita benda tu saja, mesti ada sebab. Salah satunya nak bagi tahu pasal Musa tengah tersangat lapar sekarang ni. So kita akan sebelum nak bagi tahu nak sembuh Musa mungkin janji, anda akan ada rasa macam tak patut aku cakap dia cepat sangat macam tu. Dia sedang memberikan reaksi kemanusiaan dia sekarang. Orang yang lapar memang susah nak berpegang kepada pertimbangan-pertimbangan sedia ada. Okay? Sebab itu dia bertanya soalan. Boleh? Okay? Jadi tuan-puan sekalian, so itu adalah okay. So tuan-puan sekalian itu ayat yang ke-72. So dan tastati'a ma yasawwa. Tuan-puan sekalian kena ingat tahu dia ada alam akul kat sini. Kalau aku dah kata kau tak boleh nak bersabar bersama-sama denganku. Gitulah tuan-puan sekalian. So dia dah sampai ayat 72. Adalah lan tastati'a ma yasawwa ni kali kedua dah berulang. Sebelum ni dekat ayat ke berapa tadi saya sebut? Ayat yang ke mana tadi? Ayat ke-67. Kali pertama kita dengar lan tastati'a ma yasawwa ayat 67. Kali kedua kita dengar dekat ayat 72 sekarang. Okey Okay, habis untuk cerita pertama. So maksudnya tidak ada jawapan lah daripada Khadir tentang peristiwa ni, keadaan ni. Sebaliknya cumalah apa tuan-puan sekalian? Cumalah kan aku dah kata kau tak boleh nak bersabar dan tak mampu nak bersabar dengan piawai yang aku tetapkan wahai Musa. Begitu macam itulah. Okey. So tuan-puan sekalian sekarang sudah 10:23. Sempat ke satu lagi ni Okey, sempatlah satu lagi ayat. 73 ni respon daripada Nabi Musa. Iaitu qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. So ni terpuaskan dengar ni molek Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu, dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku, iaitu aku nak menuntut ilmu ni. So Musa pun admit yang dia terlupa dengan janji dia. Maksudnya Musa tidak berniat pun nak mungkir janji. Okay? Bukan Musa berniat nak mungkir janji. Tuan-puan sekalian kena bear in mind sekarang ni. Musa tidak berniat pun nak mungkir janji. So jauh sekali Allah nak ceritakan pasal Musa mungkir janji. Mungkin janji ini berlaku kalau kita alert, memang kita dah janji tu tapi kita berniat untuk mungkiri. Itu mungkir janji. Tapi dalam ayat ini jelas
La tu'akhidni bima nasit. Jangan kau hukum aku disebabkan aku terlupa. So, apakah salah satu faktor yang telah menyebabkan Musa alaihissalam terlupa? Kelaparan itu tadi. Larut dengan apa yang sedang berlaku pun satu hal juga, sebab dah ialah panik kan tuan-puan sekalian, larut dengan emosi, larut dengan situasi yang sedang berlaku, air tengah mula masuk dalam sampan. Maka perkara itu juga menyebabkan dia terlupa kepada janjinya. Maka tuan-puan sekalian, kita kalau berada kat tempat Musa pun susah nak ingat pada apa yang kita dah janji tuan-puan sekalian. Dalam keadaan macam tu, bayangkan tuan-puan sekalian. Bayangkan tuan-puan sekalian. Dan Musa pun tengah tunjukkan dia masih lagi ada kesabaran yang tinggi. Dia tengok soalan je pun. Dia cuma bertanya soalan. Gitu. Dan dia kata apa? So maksudnya dia bagi tahu dia tidak berniat untuk mungkir janji. Maksudnya dia bagi tahu dia terlupa. Dan dia minta kepada tok guru dia, la turhiqni min amri usra. Janganlah kamu memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku. Maksudnya Musa ni passionate nak tuntut ilmu. Okay, penutup daripada saya tuan-puan sekalian dengan 5 minit yang terakhir ni, belajar daripada sikap Musa. Ada orang bila mana dah kena tegur dengan tok guru, dia jadi kata Kelantan berasa hati. Kecil hati. Berasa hati lah, berasa hati. Kena tegur sikit, tuan-puan sekalian dia berasa hati, dia mula bawa diri, dah tak main dah kelas tu. Mengajuk. Tuan-puan sekalian, sebab tak boleh nak kena tegur. Kadang-kadang kita mudah terasa dengan guru kita bila mana guru kita menegur kita, tuan-puan sekalian. Ni sekarang ni Musa kena tegur dengan cikgu dia. Musa kena tegur dengan Khadir. Tapi adakah Musa menunjukkan sikap, malas lah aku, kau ni punya syarat payah lah, ataupun ada tak Musa menunjukkan yang sikap dia mengajuk? Tak. Musa menunjukkan walaupun dalam keadaan perutnya tengah tersangat lapar, tapi dia masih menunjukkan jiwa besarnya dalam menuntut ilmu. Biarlah aku kena tegur pun, yang penting aku nak belajar. Kan? Sebab dengan teguran ni tuan-puan sekalian, pembelajaran tu akan jadi lebih berkesan. Akan jadi lebih berkesan. Okay, jangan kita harapkan pembelajaran tu kena smooth. Kita kena ada input je. Dan jangan beranggapan pembelajaran itu kena sentiasa berlaku dalam bentuk kita cuma kena tahu benda yang betul je. Ada ketika kita kena tahu apa benda yang salah dan kita kena belajar daripada kesalahan. Kadang-kadang itu pembelajaran yang lebih efisien, lebih efektif, tuan-tuan sekalian. Contohlah, kalau saya tengok eksperimen darjah 1 anak saya, tuan-tuan sekalian. Dia ada 3 benda. Dia bagi kapas, dia bagi tisu, dia bagi kain lap. So kapas, kain tisu, kain lap. So tuan-puan sekalian, soalan dalam buku sains anak saya darjah 1 adalah, mana satukah yang paling kuat resapan dia? Mana satu yang paling kuat resapan air dia? Tisu ke, kapas ke, kain lap? Tuan-puan sekalian punya jawapan? So kalau kita teka-teka, tuan-puan sekalian, kita ada jawapan kita lah. Kan? Tentang manakah paling kuat menyerap air. Itu soalan dia. Manakah yang paling kuat menyerap air? Kain lap ke, tisu ke, kapas? Tuan-puan sekalian punya jawapan? Kita jawab saja nak main tuan-puan sekalian. Bukan main lah maksudnya. Saja nak trigger tuan-puan sekalian punya soalan tu. Apa jawapan je tuan-puan sekalian daripada 3 ni? Mana satu yang paling kuat meresap air? Najib mesti ada tisu. Lagi? Ada jawapan lain tak? Tisu. Tuan Basri pun kata tisu. Yang lain? Kain lap. Kain lap. Nampak tak ada perbezaan kat situ? So ada tisu, ada kain lap. Tak ada seorang yang sebut kapas. Tak ada? Tak ada. Okey. So tuan-puan sekalian, by teori, kita mungkin akan kata tisu. By teori, kita pun mungkin akan kata kapas. Tetapi, tuan-puan sekalian, cara untuk nak mengesahkan benda tu, so cikgu akan suruh semua pelajar-pelajar teka dulu. Buat hipotesis. Kalau kita belajar sains kan, dia ada hipotesis. So kita cuba meneka dulu. So kita pun buatlah hipotesis kita awal-awal. Kita kata tisu akan lebih meresap daripada kapas. Ataupun tisu akan lebih meresap daripada kain lap. So kita buatlah hipotesis kita. Tapi untuk mengesahkan hipotesis itu betul, tuan-puan sekalian, dia bukannya cikgu kena bagi kita jawapan semata-mata. Sebenarnya jawapan kamu salah. Bukan tisu. Kain lap yang paling meresap. Cikgu boleh bagi tahu directly jawapan benda tu. Tetapi sometimes, kita kena belajar daripada silap. So, bila kita dah tersilap buat hipotesis, so kita pergi undergo that eksperimen. Kamu lambatkan air, letakkan air yang sama banyak. Lepas tu letakkan kapas, tisu
kain dengan sama besar. Cuba tengok manakah yang paling pantas menyerap air. So bila buat eksperimen, ternyata kita punya hipotesis yang mengatakan tisu tadi salah. Sebab jawapannya adalah kain lap. Oh sekalian. Jawapan dia kain lap. Kain lap lebih pantas menyerap air dan lebih banyak menyerap air. So nampak tak? Kita macam ikut biasa, tisu lah lagi cepat. Kan? Tapi rupa-rupanya bila buat eksperimen, no, kain lap lagi banyak. Kain lap lagi itu. So kita pun, macam, ya ke? Kita pun mungkin akan hesitate. Ya ke? Tisu? Ya ke? Kita rasa tisu. Tapi rupanya eksperimen prove it, memang betul. Kain lap lagi efficient dalam peresapan air berbanding dengan tisu. Macam mana tuan sekalian? Nampak tak? So ada ketika kita kena belajar daripada silap untuk kita faham sesuatu. Tidaklah kita terus buat kesimpulan, saya pun jawapan yang paling betul. Kita nak kena disajikan dengan benda betul je. Ada masa pembelajaran must be from mistake. Tak boleh semua benda daripada betul je keadaan dia, betul je situasi dia. Sometimes we have to learn from mistake. So Musa AS, satu kualitinya adalah dia mengaku salah dia. Dia mengaku salah dia, tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, dia juga bersedia untuk nak belajar daripada silap. So ini kualiti yang kalau boleh tuan-tuan sekalian kita juga kena ada. Jangan bila mana kita tersilap tu kita tak, aku give up belajar, tak boleh. Okay? So teruskan belajar dan learn from mistake. Okay? Belajar daripada kesilapan. Okay? Yang penting akuilah kesilapan tu. Janganlah tuan-tuan sekalian dah silap. Mana mungkin? Tisu lah. Mana boleh? Gitu. Janganlah tuan-tuan sekalian dah eksperimen terbukti bukan tisu. Macam kita lah, macam saya tuan-tuan sekalian. Saya sama. Saya kata tisu. Tapi rupa-rupanya memang kain lap. Memang rupa kain lap. Lepas eksperimen tu terbukti, kain lap. So tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak deny bila benda tu dah proven. So that's why kita kena akui lah, aku silap. So kalau ikut strata, ikut dia punya daya serapan yang paling efisien tu, so kain lap nombor 1, the kain lap is better than tissue is better than kapas. So that's the answer. Nampak tak? So itulah dia tuan-tuan sekalian yang kita boleh pelajari dekat sini. So belajar daripada kesilapan, dan kalau kita tersilap, akui kesilapan. Jangan in denial. Dah silap kata betul. Tak kira apa. So kalau silap kata silap. Okay, mengaku salah dan belajar daripada silap. Okay, so itu ayat yang 73 lah. So nanti next kuliah insya-Allah kita sambung pada ayat yang 74, ayat ke-74. So kita akan pergi pula pada checkpoint yang kedua. Checkpoint yang kedua yang dibawa oleh Khadir terhadap Nabi Musa. So kalau tadi checkpoint bocor sampan, sekarang nanti next kuliah kita akan tengok checkpoint seterusnya, iaitu checkpoint bunuh budak. So nak tahu tuan-puan sekalian, kena stay tune pada bulan depan insya-Allah. So nanti kita akan sambung tuan-puan sekalian perbincangan kita pada bulan depan, pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Saya kata cukup sekadar tu tuan-puan sekalian. Kita punya kelas pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf tuan-puan sekalian atas segala salah silap pihak saya, dan yang di akhir sekali tuan-puan sekalian, saya nak berkongsi berita gembira, dan saya nak minta tuan-puan sekalian kalau boleh mendoakanlah berita gembira ini. Ada 2 berita gembira. Pertama tuan-puan sekalian, alhamdulillah pada hari Jumaat baru-baru ni saya baru menerima cahaya mata yang keempat. Jumaat baru ni. Jadi tuan-puan sekalian doakan tuan-puan sekalian supaya anak lelaki saya menjadi anak yang soleh, dan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan menjaganya daripada kecil sehingga ke besar. Dan mudah-mudahan juga satu hari nanti tuan-puan sekalian menjadi hamalatul Quran lah. Okay, hamalatul Quran, menjadi pejuang kepada Quran dan menjadi pembawa kepada Quran yang baik. Yang bukan sekadar membacanya baik tapi mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu doa yang pertama lah. Itu pertama yang saya nak kongsikan. Dan berita kedua, saya nak mengajak tuan-puan sekalian pada 14 bulan 12, Tadabbur Center dengan gembiranya, berita gembira jugalah, dengan gembiranya kami mengadakan satu program namanya Convention Tadabbur Al-Quran, yang mana dalam convention ini tuan-puan sekalian dia berbeza dengan convention tadabbur yang kami dah buat sebelum ini, iaitu kita akan berkongsi bagaimanakah ada 8 langkah untuk kita nak mentadabbur Al-Quran, dan kami dah review 8 langkah ni tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan dia sangat sesuai untuk orang awam. Kadang-kadang ada ramai orang datang jumpa saya, Ustaz, dia tanya, Ustaz, macam mana saya ni nak mentadabbur Al-Quran dengan efektif? Ada tak langkah-langkah yang sesuai untuk kami orang awam? Kami tak naklah terus jam itu macam style-style asatizah bertadabbur Quran. Orang awam nak tadabbur Quran. Contoh, saya tak sempat nak hadir kuliah. Saya lepas habis baca Quran tu saya ada masa. Saya nak tadabbur Quran. So macam mana cara dia, Ustaz? So kami akan kongsikan dalam program tersebut macam mana cara tadabbur Al-Quran. Dia lain dengan apa yang tuan-tuan pernah dengar yang asas sebenarnya kongsikan sebelum ni.
Yang ni lebih kepada bersifat macam mana masyarakat awam nak mentadabbur Al-Quran, dan kami nak kongsikan juga apa 5 hak Al-Quran yang perlu dilakukan bila kita berdamping dengan Al-Quran. Ada 5 T yang kami akan kongsikan dekat dalam convention tu nanti. So tuan-puan sekalian, mark the date 14 hari bulan 12, satu hari saja tuan-puan sekalian, daripada pagi sampai ke petang, sekitar tuan-puan sekalian Selangor, tempat dia, program fizikal, penceramah dia saya, Ustaz Syahari Abdul Rahman dan juga Dr. Azrul Azlan. So tuan-puan sekalian, nanti saya akan kongsikan dia punya maklumat lanjut. Tuan-puan sekalian kalau berminat, boleh daftar ramai-ramai. Kod-kod lah akan ada rombongan daripada Sakofah Center, that's good. Saya harapkan tuan-puan sekalian boleh berhadir ramai-ramai. Sebab saya dimaklumkan tempat yang kami dah lock setakat ini, dia punya kapasiti boleh tampung tak lebih daripada 300. Setakat ni. Tak lebih 300 orang. So far, convention tadabbur, last convention tadabbur, kita dapat partisipan 200 lebih. Alhamdulillah dekat Nashrul Quran. Siapa yang join, saya tengok siapa yang join dekat Nashrul Quran sebelum ni. Ada yang join ke? Convention Al-Quran dekat Nashrul Quran kami buat sebelum ni. Ada yang join? Tak ada? Okay. So sebelum ni kami dapat partisipan 200 lebih orang. So kali ni kami menjangkakan insya-Allah mudah-mudahan seramai itu. So tuan-puan sekalian, once dah keluar poster launching untuk pendaftaran, tuan-puan sekalian cepat-cepat daftar InsyaAllah, sebab kita punya pendaftaran limited, tak lebih 300 orang sahaja. So tuan-puan sekalian yang berminat, nanti saya akan kongsikan kepada Ustaz Wali untuk tuan-puan sekalian tekan di pendaftaran untuk daftar lah. Mudah-mudahan adalah rombongan daripada Sakofah Center, mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih semua tuan-puan sekalian, itu sekadar 2 berita gembira. Doakan anak saya dan doakan juga program tu nanti berjalan lancar. Dan juga tuan-puan sekalian dapat turut sama serta dalam program tersebut insyaAllah. Terima kasih semua tuan-puan sekalian. Sekali lagi minta maaf sekali salah silap di pihak saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah. Okey, jumpa lagi tuan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat anak.